Assalamualaikum guys, kembali kita di episod seterusnya Sport Edit Podcast. Bersama saya pada hari ini dua idola pujaan ramai. Yang pertama Muazzam Muhammad. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Sihat, warahmatullahi. Yang Sihat, kedua alhamdulillah. Haziq Hamzah. Bros. Terima kasih jemputan kali kedua. Oh, aku sepanjang aku buat podcast ini yang sangat paling cemas sekali. Ush. Pertama sebab ada dua orang yang nama besar dalam industri running. Kalau dia bahagikan dua tu, yang satu untuk Professional. elite professional Allah. dan lagi tu elite amatur. Wah, elite juga. Pasal dia tak lagi sama macam amatur lain. Kita amatur lain lain. Ni level lain. Dia dah level elite dah. Dah level elite lah. Ah. Abang Muazzam dah InsyaAllah. declare kau level elite. Kita bagi semangat. Kita bagi semangat, Kita bagi semangat kat adik-adik ni. So, macam mana okey bang? Sihat? Okey. Alhamdulillah sihat. 2024 ni macam mana okey? InsyaAllah kita ke baru. Lebih nak mantap lagi. Mantap lagi. Apa pun semua kita buat yang terbaik. Zik, macam mana okey? InsyaAllah cuba jadikan 2024 tahun terbaik. So far bulan Januari memberangsangkan. Oi, Mileage 100 miles. Mileage tinggi. Alhamdulillah. Result ada. So insyaAllah. InsyaAllah. Lepas tu Osaka lagi 3 minggu. Yes, 3 minggu. Oh, cakap pasal result ni kan. Yep. Hari tu diorang berdua ni berlari bersama Ush. dekat Mawik Run. Ya, Mawik Run, Mawik right. Run, ya. Macam mana bang? Cerita sikit lah Mawik Run ni. Pasal orang pun terkejut juga. Sebab Okey. orang kata kat saya, oh, agak-agak nombor 1 abang kot. Tapi mungkin ada sebab cerita dia. Mungkin hari tu busy ke, masak ke apa ke. Apa cerita ni? Okey, abang sekarang tengah on business, satu business food truck dekat sini kat area Taman Melawati. So sambil business, sambil berniaga, sambil training. So kadang-kadang abang tak proper dengan bagus lah untuk training. Kadang ada hari tak sempat nak training. So mileage tu dah jadi kurang sikit. So agak penat jugalah kita bila dah masak, kita dengan nak buat persiapan, nak set up untuk kita punya masakan sebelum kita nak bawa ke kedai kan. Lepas tu habis balik dalam pukul 12 lebih, balik rumah malam. So kadang tidur lambat, esok bangun pagi nak training, kadang-kadang ada banyak skip. Oh, skip. Tak macam dulu. So dulu macam dulu full time training. Ada boleh buat 2 session, 3 session training. 3 session. 3 ya, session Tiga weh. session. Kadang memang kadang ada 3 session. Pagi training, kadang petang malam. petang, kadang malam. Kadang habis training, kita tunggu dalam sejam 2 jam, kita training balik lagi sekali. So ada buat untuk lebihkan mileage lah. Ada buat speed, ada recovery dulu. Dia ada plan training lah dulu, macam dulu memang hardcore training. Ui, maknanya yang tahun ni dia kurang well prepare lah bagi tu. So itulah, tahun ni dia macam ada komitmen yang lain sikit, kelainan sikit. So itulah, bila dah sampai satu tahap tu, kita dah terpaksa bagi masa yang ni lah. Saya cuba tengok lah lepas ni, tengok macam mana keadaan, insyaAllah. Tapi so far okey hari tu lari. Sebab abang kata abang kurang mileage apa semua. Tapi lari not bad juga. Podium juga. Nombor Alhamdulillah. Cukup mileage pun 4. separuh mati saya nak cuba Baik. kejar bang. First memang abang kat depan dulu lah, dalam 5-6 km. Tapi bila masuk 5-6 km tu, dah mula rasa macam body dah cepat low, cepat burn. Mungkin penat, dengan rasa sakit belakang sikit. Mungkin niaga kan banyak berdiri, and lepas tu so pace dah drop. So sampai Aziz dengan Razman, so abang mula-mula follow dulu lah, sampai dah lebih kurang 12 km macam tu kan. Abang dah mula drop lagi lah. So maintain je, tak apalah, bagilah. So abang respect dia orang. Memang dia orang pandai main pace, maintain pace. So okay lah, insyaAllah lebih ke depan lagi, mungkin anak Melayu kita yang macam Aziz, Razman, ada lagi yang lain-lain tu boleh maju lagi lah. InsyaAllah boleh wakil negara.
InsyaAllah. Ui, Kan? Zik. InsyaAllah, Otai insyaAllah. Zik. OG cakap ni. Ah. OG cakap ni. Tak tahulah nak cakap apa sekarang. Rasa macam menggeletar sikit. Kita kena Macam mana bagi tu? semangat kat Okay, adik-adik. itu masa yang kau experience Okay. yang kita ambil yang Mawik lah, kau that is the latest kan. Yes. Macam mana tu? Okay, lepas dengan mileage kau cukup semua macam mana? Yes. Bagi aku preparation untuk Maib Run tu dia solid lah. Sebab event tu betul-betul minggu keempat untuk tahun ni. Jadi aku memang dah prepare 4 minggu tu memang minggu first lari dah 100 mile, 100 mile, 100 mile. So 3 minggu 100 mile. So 161, 161, 161. Dan tapi untuk race tu pun aku tak taper betul-betul. Jadi memang aku target nak tengok badan aku boleh perform ke tak dalam kondisi badan tak Rehat cukup tak lah. rehat cukup lah. So minggu yang aku race Maib, aku tak tahu macam mana sebut dia, Maib ke Mawib ke. Aku tahu dia Mawik rasa, Mawik. Mawib present eh? oleh Mawib. 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 Okay, Mawib. Mawib. So untuk minggu Mawib Run tu pun aku buat mileage 120 km untuk minggu tu. So body belum betul-betul rest lah. Mungkin kalau aku rest mungkin boleh buat better time. Tapi bagi aku dah jumpa lah aku punya apa orang panggil, apa benda yang buatkan aku fit is mileage lah. Kalau aku lari 100 km je mungkin aku tak se-fit kalau aku lari 160. So untuk runners memang, especially orang yang main half marathon, full marathon, lagi banyak kita boleh lari tanpa injury, lagi senang lah. Kita nak improve lagi laju pace kita boleh bawa dengan lagi lama lah. Bagi aku itu aku punya apa namanya secret sauce. Secret sauce. Okay bang, Alalan nak cakap pasal secret sauce ni dengan abang. Saya pun tahu juga sebenarnya. Hmm. Betul, kita kena extra mileage, Betul. lari lebih banyak. Tapi what kind of pace that we are talking about? Is it the easy pace ke ataupun dia kena campur, maknanya kena ada 10% threshold, Yeah. 10%. Ni teknikal sikit lah tapi saya tanya abang lah sebab dia Pro. pro kan. Dia masuk Aziz tu mileage yang banyak. Betul. Tapi dalam situasi yang macam mana? Adakah kata tak apa, banyak yang penting easy cukup. Lepas tu maintain yang speed work ataupun ni once a week. Betul. Ataupun dalam mileage yang banyak tu kena gabungkan. Maknanya kena ada threshold, kena ada max. Lepas tu kena ada easy, berapa persen. So mana yang lebar rasa lebih sesuai? Sebab banyak soalan ni budak-budak yang macam baru ataupun macam saya yang nak lari ni nak tahu. Sebab kadang kita tak tahu apa, kita lari. Tapi lari tu macam mana? Kita nak, kalau boleh, kita dalam masa training tak banyak. Jadi kita nak make use of our training tu sangat-sangat bermakna. Yeah. Macam mana bang? Okay, pengalaman abang lah. So untuk latihan ni memang kita kena ada pelbagai jenis atau pelbagai macam-macam. Kita kena pelbagaikan kita punya latihan. Contoh, bila kita easy, kita tak boleh lah easy tu aja dengan pace tu saja. So kita kena pelbagai pace. Ada recovery, ada easy, ada low pace, ada high pace. Ada buat interval, ada buat fartlek. So ada buat long run. Semua kena struktur dengan betul untuk kalau contoh kita nak event tu, kita punya race tu, kita punya target ada lebih kurang 2 bulan. So kita dah struktur siap-siap lah. Untuk 1 week kita kena clear 160 ke 70 ke atau boleh pergi lagi sampai 180 km. Kita prepare. Ni seminggu tau ni. Seminggu, Ini seminggu 1 week punya mileage untuk 1 week mileage. Seminggu je 180 je. So dalam setiap hari tu apa yang kita kena buat? Kita akan total kita punya distance kita tu, daripada kita buat interval, kita buat fartlek, kita buat tempo run ke, kita buat easy. So kita recovery pun kita campur sekali. Oh, so maknanya bukanlah macam orang kata seminggu sekali buat speed work. Saya tak boleh juga seminggu sekali lah sebab kena based on mileage kita punya total juga. Sebab yelah kalau kita based on seminggu sekali je, susah juga nak dapat 10% ke berapa persen ke dalam kita punya full, but kita dah 180 kan. Untuk speed ni mungkin banyak juga kita buat. So macam kita ada kan dalam seminggu tu ada 7 hari tu kita boleh selang-seli. So satu hari kita buat fartlek, esok kita recovery balik. Kita tak ada lah direct setiap hari kita buat speed. Betul. So itu boleh mendatangkan injury ataupun sebagainya. Kita akan penat. So kita punya body tak ada rest untuk kita buat next session pula.
So kita buat hari ni kita buat hard, esok kita slow sikit kan. Lepas tu lusa kita sedang ataupun orang tu lari yang steady run untuk pergi 15, 16 ke 20 km. Lepas tu petang kita buat recovery sikit. Lepas tu esok kita boleh masuk workout. Okay. Lepas tu campur juga, ada juga weight training. So kalau ada setengah yang tak masuk gym, tak buat weight training, yang dia malas nak pergi gym lah kan. Aduh nak pergi gym Itu malas paling banyak kan. tu, paling banyak tu. Kadang-kadang Saya duduk di sini diam je. Sebab itu saya saya malas nak cakap. kadang-kadang dia kadang ada setengah tu bajet juga nak pergi gym, nak kena bayar apa semua. So benda simple untuk runner ni dia tak perlu nak kalut sangat kan. Untuk buat weight dia cuma kita nak kuatkan kita punya otot je. So kita gunakan NST macam pakai getah ke. Oh, resistant tu. Resistant band. Apa? Resistant band Resistant lah. band. Resistant band. Resistant band. Okay. Apa resistant band. Pakai getah tu. So abang panggil getah panggil getah je. So benda gunakan getah tu pun boleh kita banyak dia punya teknik untuk kita buat untuk kita punya core, kita punya strength. Kita boleh pakai getah tu. Lepas tu boleh belajar juga kat YouTube, kita tengok untuk buat strength training. So kita tak pakai untuk pergi gym pun kita boleh buat sendiri lah. Macam kita buat squat apa semua tu, kita buat tajam apa semua, pakai body weight, pakai body badan weight kita sendiri je. dah cukup dah. Dah cukup dah untuk maraton ataupun untuk training maraton punya. Sebab kita tak perlu nak besarkan kita punya muscle, tapi kita perlu kuatkan. Kita perlukan kuatkan dia. Betul. So bila kita dah cukup untuk kuatkan dia, masa lari kita susah sikit nak injury. So kita lebih improve lah bila kita lari. Betul. Macam Aziz, apa cara you pasal you kata dia tak suka pergi gym. So Betul. what is your trick of the trade? Untuk mengelakkan tu. Macam aku sendiri, yes, aku lagi rela lari 20 kilo daripada pergi gym 30 minit. Itulah lebih kurang dia punya pengiraan, Justifikasi dia macam tu lah. justifikasi dia. So aku tak tahulah, gym ni boring. Satu is dia lagi satu dia macam tak suka sore, kau tahu. Dia biasa sore, betul. kau pergi gym, dia akan 2-3 hari aduh nak lari pun berat. And itu normal lah kan. Normal. So untuk aku memang akan pakai body weight je. Body weight je. Tak payah pakai any apa dumbbell ke ataupun squat rack ke apa kan. So bagi aku dah cukup. Cuma kita play with apa panggil repetition lah. Kalau buat 10 rep tak cukup, kita buat 20-30 rep. So bagi sampai koyak rasa tu. Faham. So kita play dekat bahagian tu je lah. Tapi benda tu memang penting lah untuk runners, especially kalau kita dah start lari high mileage kan, macam 160 km seminggu kan. So lower body punya strength very important for runners, upper body important juga. Lepas tu core. And core ni bahagian orang panggil tengah badan ni lah. Kita punya six pack punya area ni and core. And so part tu pun kita kena fokus juga as a runner kan. So benda tu ramai orang tak pandang. Dia ingat lari-lari je lah kot, tak payah kot buat strength. Tak boleh. Abang ni pagi-pagi buat apa? Buat apa? Plank. Tengah bang, setiap pagi bang kan buat plank kan? Geng-geng runners, So atlet semua pagi buat plank. memang kita kena biasakan lah. Macam contoh kita habis training apa-apa pun kan, kita buat latihan apa pun, kita lari. Lepas kita lari buat easy ke, steady run ke ataupun interval ke, kita ambil sikit kan, tak banyak pun 20 second ke untuk plans. Plan. Lepas tu side kiri kanan. So push up sikit untuk kuatkan muscle. Lepas tu dah. Lepas tu kita buat cooling down, mobility apa semua, settle. Untuk training. So kita tak pergi gym pun, kat situ pun kita dah ada, Dah cover lah. dah cover dah sikit. 20 second plank. Lama tu bagi saya bang. Lama. Awak biasa 2 minit lah. Tahan. 2 minit. 2 minit. 2 minit. Saya 20 second pun. Bila rasa dunia ni, masa ni asyik bazir, cuba try buat plank. Confirm takkan bazirkan masa. Sebab rasa macam
10 second pun lama ni. Yeah. So kita itu technical part lah. Tapi Yeah. kita sebab kita dah panggil abang Muaizah ni kan datang kan. Bang, Hmm. boleh tak abang story sikit kan. Your journey beginning dalam dunia larian sampai you represent Malaysia. Tak payah lama sampai kalau jangan kita ingat, kalau kita ingat kita sampai esok Joe dah Tapi standby lah okay. lagi tu kamera. Aku okay nak dengar. Nak dengar journey abang sebab yelah orang tahu bila kita dah dekat on top Yeah. kan. Bila kita dah represent Malaysia, kita dah kibarkan bendera Malaysia, orang tahu kita. Tapi orang tak tahu macam mana kita start tu with the humble beginning, especially dengan abang start pun asal pun Kedah kan. Maybe they don't have that kind of facilities yang sempurna macam kat ISN, MSN Betul. sekarang. So macam mana abang? Mungkin orang pun nak tahu macam macam ni sebenarnya kan. Aku kan memang daripada abang saya daripada Kedah so pendedahan tu kurang. Memang pendedahan kurang tak macam duduk kat KL. Kat KL ni semua kita boleh nampak. So macam-macam kita nak apa kita boleh buat. Sebab kat sini kita ada coaching. Kita boleh cari coaching, kita boleh cari coaching lari, kita boleh coaching kalau main bola. Semua ada complete. Yeah. So atas kita usaha kita je nak cari kan. Macam kat Kedah memang susah nak jumpa jurulatih untuk berlari ke. Memang ada tapi jauh-jauh. Tak macam kat KL. Semua mudah. So masa abang dari sana memang tak apa orang kata tak berkembang lagi. Tak berkembang dari segi maklumat tak berkembang, tak berkembang apa semua tapi masa tu ada orang kata bakat tu ada lah untuk dalam lari ni. Sebab setiap kali mentas desa kat sekolah-sekolah tu champion lah. Champion. Kadang-kadang tu champion lah. Boleh lah. Lepas tu bila masuk askar terus dalam askar ni ada buat olahraga apa semua. So kat situ dalam abang dah cokian-cokian pun lari-lari pun busuk-busuk nombor 2 nombor 3 kan. Terpilih lah untuk wakil darat. Bila duduk dalam darat punya olahraga tentera darat dia orang panggil. Duduk dalam situ kita orang dapat jurulatih tau. So dari situ abang dah dapat dah sikit pendedahan untuk asahkan bakat tu. Memang dah ada bakat tapi kita tak berkembang sebab kita tak tahu nak training macam mana apa semua kan. Bila sampai ada jurulatih barulah dia latih abang macam ni. Dulu tangan kengkang lah, apa semua dia bagi pegang kayu. Dia nak betulkan kita punya swing. So training dah ikut plan apa semua, ikut plan training coach. So ada buat weight apa semua kan. Buat complete. So abang tak up lagi masa tu. Masa tu masih main olahraga untuk ATM. Itu dalam tahun berapa bang? Time abang tahun baru start dalam 2005. Tahun 2005. 2005 sampai 2000 ada macam-macam. Orang kata macam-macam lah. Abang join. Ada pergi triathlon lah, apalah sikit-sikit dalam olahraga lah. Sampai 2011 abang kahwin. Lepas tu abang pindah ke Melaka. Duduk sana bawah sukan lasak ATM. Bila sukan lasak ATM ni abang join dengan triathlon, Eco Challenge, semua abang masuk. So memang kat situ macam-macam abang training, berenang, basikal, berlari. Tapi banyakkan masa tu abang fokus untuk abang pun pernah dapat champion juara Raja Gunung. Dia dah tahu Raja Gunung kan. Raja Gunung 3 kali. 3 kali. Sekarang tak ada dah kan? Sekarang tak ada dah. Datuk Khalid tak buat dah. Ada sebab ada kes sikit pasal budak meninggal ni. So terpaksa stop. Tapi sayang lah, skirt gunung tu memang terbaik lah. The best. Tak boring lagi gunung. Memang best. So okay, habis buat tu abang duduk kat sukan lasak. So abang training marathon. Ada brother suruh abang masuk marathon. Sebab abang ada challenge lah untuk pergi marathon lebih jauh. Tapi sebelum tu memang abang tak main marathon langsung? Sebelum tu tak main. Abang cuma fokus dekat track je. Track 5,000 dengan 10,000. 5,000, 10,000. Cuma kadang-kadang coach bawa pergi lari luar 10 km macam tu lah. Sebab abang masa kita berpusat dekat Taiping. Masa berpusat kat Taiping tu, Kedah dengan Taiping tak jauh. Dekat je. Sampai orang panggil, setiap minggu orang balik. Sampai orang panggil yang ni kerja askar ke apa kan. Dua hari setiap minggu duduk balik. Balik duduk main bola dengan orang kampung. Itu je. Ada member abang yang buddy abang yang macam Fendi Nudin, ada ramai kenal kot. Dia memang dia Sarawak. So setiap minggu dia akan pergi race. Dia masa tu memang top lah.
Abang masih main bola lagi Abang kampung? main bola kat kampung. Bola Sample. naik motor aja balik kampung. Balik sampai kampung. Naik. Itulah. Lepas tu lepas kahwin dia duduk sana dekat Sungai Udang sana, bawah Sukan Lasak ATM. So abang join. First abang join Penang Breeze. Masa tu orang tak kenal abang lagi geng-geng maraton abang Syarudin, Fabian awal kan. Oh. Orang tak kenal lagi. Yang kenal geng-geng yang lari Yang trail lah. yang trail lah. Trail. Lepas tu abang dah beat dia orang lah. Beat abang Syarudin, beat abang Fabian. Lepas tu 5km nak habis. Masa tu tak tahu lagi nak training marathon macam mana. Dia banyak mileage apa semua kan. Cuma tahu mileage untuk training track ni. So tak ada main sangat. Sampai kat 35, 38, 37 macam tu lah. Abang dah tangkap sini. So lari pegang sini. Abang Syarudin dah tangkap balik. Tak apa biar lagi. So abang maintain nombor 3 masa tu. Abang Itu Syarudin memang betul-betul first. first. Abang first time lari full marathon. 2 jam 49. Tu PB yang pertama lah. First time buat 2 jam 49 dekat Penang Breeze. Itu first time ke first break 3 hours? First time. First time terus break travel, Mat. Terus break 3 hours. Tu Yang 2 tu jam tahun berapa bang? 2000? 2013. Masa tu umur apa? 29. 29 30. Kahwin 29, 30, 31 macam tu lah. Kira abang start journey marathon ni pun Umur 31 macam 30 31 lah. lewat ke Lewat ke. Betul tanya tadi sebab tadi abang cerita daripada mentalisa sekolah, kira macam kau apa pelari taman. Pelari taman. Tiba-tiba masuk tentera baru start lari. That means abang tak start dengan wakil sekolah, abang tak start dengan state. Patutlah diorang tak jumpa bakat abang sebab diorang jumpa bakat abang melalui tentera. Melalui tentera. Sebab abang tak pernah pun join Sukma ke. Kan? Masa Sukma abang, dia orang Sukma, abang mungkin tengah rem motor ke apa kan. Dia masih kat Kodiang ni. Tak nampak pun semua tu. Okey. Lepas tu Saya masuk tentera awal lah kan. Masa 18 tahun abang terus apply tentera kan. ya, sebab tu dah pencen muda ni. Ya. So kira dahsyat juga maknya. So umur 31 tu that is your first marathon. Ya, 31 first marathon dekat Penang Breeze. Lepas tu bila dah habis tu, so manager daripada Syndic Chart ni dia nampak ada nak bagi naik marathon kat Malaysia ni. So saya pujilah Rena daripada pengurusi Syndic Chart Dirigo Event. Yep. Dia memang bagus. Dia banyak tolong atlet daripada komuniti kita ni nak naikkan. So dia buat satu lepas pada tu awal tahun 2014 dia buat qualify untuk pilih atlet untuk dia bawa dalam tim Dirigo Event ni untuk marathon Syndic Chart 2014 bulan 4 silap. So training bawah program dia tu dalam sebulan lebih macam tu lah kat sebulan lebih kat 2 bulan. So dia ambil satu orang coach Mark William daripada Sekolah International Bangi kan. Mark William lah coach pertama abang yang training abang dalam marathon. Dia orang bukannya orang coach yang ajar abang lari tu, yang pakai kayu tu. Tu dia Itu daripada itu track. random lah Itu random. Kira, tapi asas semua dah dapat daripada sana lah. Cuma untuk plan punya marathon lain sikit. So mileage kena banyak lagi apa semua. So abang belajar dengan dia lah. Dia bagi siap schedule dia punya plan training, satu buku dia bagi. Setiap hari kena buat apa siap dengan komplit dengan makan. Masa tu abang dah lah, kita biasa makan nasi putih. So dia suruh abang makan nasi browns. Sampai nak telan dia punya nak telan pun tak boleh. Saya ada seorang kenal seorang kawan. Dia memang makan brown rice. Nama dia Wan Malik. Bagus. Boleh makan tu bagus tu. Sebab dia sampai tahap macam tu. So abang nak tak nak kadang makan je lah. Lu makan sekosong kan? Makan dengan sayur lah, ikan pun masak pakai minyak apa, minyak Olive bunga, oil. minyak olive oil itu tak pakai minyak sawit tu. Punyalah jaga kan. Tapi alhamdulillah straight jaga. So daripada Melaka Simpang 4 abang duduk.
dalam 1 minggu abang akan ke USJ training dengan dia dalam 2-3 kali. Nak bawa kereta lah, bagi-bagi pukul 1 tu bagi bawa balik. Melaka Jauh. USJ. Sebab Lepas tu itulah nak dapat ilmu ni bukan senang kan abang kata kan. Tu abang kata dia sakit juga lah. Dengan minyak kereta apa semua. Tapi alhamdulillah dirigo pun ada support sikit. So tak adalah ni sangat, cuma abang minta dengan abang punya majikan, abang dapat pelepasan. So abang training lah untuk marathon, untuk KS Standard Chart. Alhamdulillah dia bawa training tu dalam sebulan kot. Ada Terengganu Police punya ni kan. So abang champion. Abang buat sejam 10 minit. Untuk Timing. half. Half. Yep, half. Test. Half marathon. Dapat 1 jam 10. Pakai masa tu memang okey lah. Memang complete training dengan coach Mark William kan. Memang orang kata fit lah. Memang fit lah. Muda lagi. So sampai Standard Chart bulan 4 abang champion. Start tu abang champion sampai 2019. 5 kali betul-betul. 5 kali betul-betul sampai 2019. Johan KS Standard Chartered. Dalam 2017 MSM ada buat satu Selection. qualified untuk selection pergi ke Sukan C. So dia buat di siapa yang dapat nombor 1 2 dia akan pilih untuk wakil Malaysia lah. So alhamdulillah abang dapat nombor 1 juga. Timing pun masuk untuk 2 jam 35 berapa tau. Tu 2 jam 35 lebih macam tu sikit lah. So dapat qualify dengan Liotan. Liotan nombor 2. Alright. Lepas tu so Liotan training dekat Taiwan lah. Abang training dekat sini. Masa tu bila dah masuk dalam program MSN. So MSN abang dah duduk kat MSN. Duduk kat KASA. Training pun dekat MSN. So dapat satu coach. Ini coach daripada Kenya lah. Coach Rono Kipsang. Dia pernah melatih Rudisha yang buat rekod 800 meter rekod world. Dia pernah duduk bawa atlet tu. So buntung abang alhamdulillah. Dia walaupun dia banyak short distance tapi dia pengalaman dia tu memang bagus lah. Dia bagi plan training memang abang tak pernah fail. Maksudnya tak pernah, kalau target 235 confirm masuk. Dia punya plan training dengan dia. Maknanya apa yang dia plan tu, end of the day result InsyaAllah jadi. memang achieve. Yep. Wow. Tapi memang kau-kau lah training. Sekali fartlek 2 jam setengah. Fartlek 2 jam setengah. Tu fartlek ke marathon? 2 jam. Tu dah macam long run. Dekat 2 jam setengah. 2 jam setengah. Dia macam workout dalam long run lah bang. Loop dalam dekat Cameron tu. Masa tu naik Cameron training. Dengan pergi first yang 2017 yang abang dapat medal SEA Games, bronze medal yang 44 tahun tak pernah dapat tu. So masa tu memang bangga seronok lah. Tapi training kita orang duduk dekat Baguio City dekat Filipina. Training dengan dia. Abang dengan tim abang yang daripada short distance sampai marathon. So ada kami 5-6 orang lah pergi duduk sana. Susah agak duduk sana. Nak jumpa makanan, orang kata makanan halal ni, ya Allah, susah. Memang. Kenapa training kat Filipina? Sebab situ satu ada track. Lepas tu high altitude. Okay. So complete. Kalau nak training kat Cameron tak ada track. Betul, dia jalan-jalan sebab lagi satu dekat sana bila ada track yang training abang, team dengan abang ni daripada short distance 800, 1,500 ada, hard lari 5,000. Lepas tu abang je lah yang marathon. So geng ni nak kena guna track. Sebab mereka main short distance memang kena pakai track. So tempat tu yang sesuai dapat MSN bawa ke sana. So coach ada 2 orang yang pergi sekali. Satu coach pembantu lah. Dia bantu coach Rono. So memang training kat sana tu memang kau-kau lah training. Berapa tinggi? Dia daripada macam kan biasa orang tinggi sikit paras daripada laut kan. Tinggi sikit daripada Cameron lah. Lagi tinggi daripada Cameron. Tinggi sikit dalam 1718.
Kalau Cameron 1.4 lebih ke 1.5 kalau dekat kaki, dekat tanah rata tu. Tempat situ yang abang training pun. Tapi kalau bila kita training tempat sejuk ni, kita boleh pergi mileage yang banyak. Bila kita training kat tempat sea level macam KL ni ke kan, boleh buat tapi kita lambat nak recovery. Mungkin kita penat sikit lah. Mungkin pagi kita dah buat 20k, 25k. Petang kita boleh slow jog. Tapi kalau kita duduk tempat sejuk, kita boleh easy lagi. Cepat recovery, body cepat fresh. Tapi yang orang training kat Kenya tu sejuk ke panas tu? Sejuk. Oh sejuk. Sejuk. Tapi sebab saya pun tak tahu kan. Tapi saya tengok Elevation ni lagi tinggi ni. elevation lagi tinggi. Dia orang dah, tu lah cakap, dia orang ni lahir tempat yang dah elevation tinggi. So darah merah dia orang banyak. Orang panggil apa, metabolisme apa. Dia macam ni lah. Apa tu obat kata Jo, breed dia tu berbeza. Contoh macam orang Sabah dia kan. ada sedikit advantage Advantage. genetik lah. Genetik advantage. Genetik dia. Sebab depa darah depa pun lebih sikit. Pemakanan depa pun dah lain dah pada kita. Yelah. So sambal belacan tak ada. Kita tak boleh kalau tak ada sambal belacan. Alright. Tu lah satu faktor ya. Dia orang makan suji. Suji tu dia punya kandungan, dia punya protein dengan dia punya kolesterol jahat apa tak ada. Suji tu macam mana? Suji ni macam kita makan nasi, kita punya utama Makanan makan nasi uji. kan. Tapi dia orang punya utama suji. Suji tu yang macam tepung tau. Dia buat macam megang, dia masak, dia jadi macam bengkau tu dia makan dengan ayam ke apa. Itu makanan utama dia mah. Beza lah pada kita. Makanan pun dah lain. Itu yang dia punya staging dia pun lain. Orang Kenya kan. Tengok dia dengan kurus dia memang Tapi ada power. Tapi ada power. Tapi ada power. Sebab dia punya dalam pun dah lain. Breed dia lain sikit Breed dia lain lah. Macam Aziz apa? Makan ada beza tak? Ke makan je semua? Jangan tanya pasal makan bro. Sebab dia Semua badan lenjan, bro. macam ni bang. Sama lah. Tapi saya nak tambah pasal Kenya tu dia, yelah dia orang ada genetic advantage. Dia orang betul. ada High altitude. high altitude. Dia orang ada macam banyak kelebihan berbanding kita, pemakanan apa semua. Tapi bagi aku lah, satu benda yang dia orang ada is culture. Culture running dia memang, sebab benda tu yang boleh buat dia orang survive tau. Betul. Kalau tak ada running, dia orang tak boleh majukan negara dia orang basically. Sebab tu budak-budak sekolah pergi budak-budak kecil pergi sekolah berlari. So memang dari kecil dia orang dah ada culture tu, dia dah cultivate dalam dia punya. Tu macam solution untuk diorang nak keluar daripada kemiskinan Betul. lah. Yes. So macam apa ni tu yang famous tu apa? Kipchoge kan. Dia ada dia punya track sendiri. Betul. Tu bila dia orang dah berjaya, they give back lah to the macam community dekat Kenya balik kan. So that's why lah Malaysia culture kita tak perlu run pun, kita boleh buat benda lain. Kita boleh Cari kerja duit. apa Cari duit dengan lain. So diorang itu je option diorang untuk diorang ni. So itu beza dia lah dengan kita culture. Kadang-kadang diorang terpaksa push because that is the only reason that they have. Betul. And Dia bagi cari aku- makan cari makan dengan berlari. Macam abang lah. Abang sampingan dah sekarang ni. Okay. Tadi abang cakap. Ada rezeki ada alhamdulillah. Kita sapu. Tapi kata 5 kali tadi saya catat kan. Weh. Banyak Weh, tu. banyak, bang. Banyak. Dah habis lah. Dah habis. Okay kan, tadi abang cerita abang. Kira saya impress juga sebab saya pun baru tahu rupanya abang start daripada tentera. I thought that abang start daripada wakil sekolah. Macam that is a normal journey runners lah. Malaysia represent lah. So abang start daripada tentera apa semua kan. So abang start pada usia yang agak lewat jugalah, which is 31 abang baru start run first marathon abang. Yep. So korang yang umur 28, 29 tu, lepas tu sibuk cakap tak laju lagi, kau jangan risau. Abang ni start laju umur 31. Satu So baru kau first tak ada second. alasan cakap malas lagi. Jo belum 31 lagi kan? Nanti 31 start lari So abang start macam agak lewat semua. So how you compete with other people yang, yelah kan macam kita kat Malaysia setiap state ada pesaing apa semua. So abang tak rasa macam aku ni 31 baru start full marathon ni. Abang tak rasa macam terlewat ke? Apa abang masa tu apa abang fikir? Macam abang start cari catat kan. Macam cakap tu terang macam Haziq pun tengok. Haziq dah 30 belum? Dah. Dah 30 tapi tak habis 32 kan?
Dah. Dah. Yang Tapi tengok. macam ada seorang kawan kita tu kan, tak sampai 30 pun kan. Apa nama? Hazman. Azman, Ah. muda So lagi. muda lagi. Dia macam abang, macam mana abang, yelah when you want to represent Malaysia at your age, mesti ada skeptical orang macam, Yeah. oh ya betul kan. Yang datang, sebab pada saya dalam industri sukan ni, the peak area is age around 27 to 32 lah. Kita ambil kira, tak ambil semua sukan pun, tapi majority sukan macam tu lah kan. So yelah macam Kit Choge pun sebelum baru muda lewat, tapi masa umur dia muda, dia Main track, apa dia main track. Yep. And dia buat nama dekat track. Hmm. So macam abang betul-betul 31 baru buat tu. So macam mana pandangan orang dan macam mana abang hadapi benda tu? Macam abang tak rasa macam, aku ni dah lewat 31 baru nak lari. Mesti ada negative thought kat diri abang kadang-kadang kan. Tapi masa tu memang tak ingat sangat benda-benda macam tu lah. Sebab fokus training, pergi event nak menang. Tapi itulah mungkin sebab mental lah, mental kena kuat lah. Yeah. Satu training pun memang hard. Lepas tu abang masa tu banyak orang kata ada semangat tu sebab selalu duk menang. Bila kita dah duk menang, so kita nak tinggal latihan tu memang takkan tinggal latihan. So kita akan maintain ni. Kita dah tahu lah kan? Masa tu kita dah tahu dah, oh aku tahap macam ni. So aku kena maintain. Kalau aku drop, aku akan jatuh. So maintain lah. Maintain sampai abang wakil Malaysia pun abang tetap, orang kata walaupun liutan muda lagi sikit pada abang, tapi semua tu tak kisah. Umur kita sebab untuk marathon ni umur sampai 40 pun boleh lari. Betul. So kita tengok sekarang ni Bekele pun dia buat world record untuk umur 40. Master dia buat. Untuk umur 40 kan dia buat rekod. Tu pun 2 jam 05. Kan? Gila. Bila fikir balik 2 jam 05 tu. 2 jam 05. Memang gila. So tak ada yang mustahil masa tu. Aku boleh buat lagi. So sebab kita fikir yang untuk larian jarak jauh ni kita boleh bertahan lama. Dia tak macam sprinter. So kalau sprinter short distance ni dia agak bila sampai satu tahap umur yang 30 lebih ke atas tu dia dah tak ada dah. Dia punya power tu, dia punya gen tu dah hilang lah. Dan habis lah. So banyakkan pun balik banyak lari je, long distance. Tapi biasanya sprinter dia kurang berminat untuk lari long distance. Dia Sebab badan dia dah besar. Badan dia Sebab saya memang minat sprinter daripada kecil lah. Dulu kalau Commonwealth ke apa ke kan, memang aku memang syok tengok lari kan. Nombor 1 aku takkan tengok long. 10,000, 5,000 bosan. Lambat bosan. Saya tengok saya bukan tengok sebab lambat. Saya memang minat sprint. Sprint sama. Okay, 98 saya masih ingat saya minat Otto Bolden. Otto Bolden kalau lari kan. Kau ingat Otto Bolden tak? Otto Bolden dengan spek dia kan. Lari dada macam ni kan. Otto Bolden. Betul. Lepas tu kalau Jamaica pula bukan start daripada sebelum Asafa Powell. Kalau dulu sebenarnya aku lagi minat Amerika sebab Amerika ni diorang punya badan lain macam lah. Justin Gatlin. Lepas tu yang 200 meter tu Michael Johnson. Aku memang minat yang sprint. Jadi bila aku tu sprint dulu, kalau Amerika tu siapa yang kahwin dengan Justin Gatlin tu, yang perempuan tu yang dia kena ban. Masalah US ni doping. Doping. Sebab diorang ni tak tahulah kenapa diorang terlalu eager ataupun terlalu gilakan nak medal. So diorang try to macam-macam. Macam siapa perempuan tu kan menang 5 medal Olimpik kan. Lepas tu kena tarik sebab dia perempuan, dia doping, dia problem. Siapa saya lupa nama. Tapi memang Amerika masalah dia tu. Lepas tu bila Amerika punya era tu dah habis, masuk era Asafa Powell, era Afrika pula. Era Afrika sampailah sekarang. Sampai dengan Jamaica. Jamaica apa semualah. Dulu era tu memang era Amerika. Kalau 200 meter Michael Johnson. Lepas tu kalau ni Justin Gatlin. Sebab Justin Gatlin ada siapa lagi seorang tu. Tapi dia semuanya record holder diorang. Lepas tu masuk era Afrika sampai sekarang pegang. Tapi sekarang masih pegang gila. Tapi tengok mana ada sprinter tu semua nak pergi ke long. Tapi yang paling kalau kata dedication ni aku respect Justin Gatlin lah. Until now dia still manage, dia pun macam Abang Maizah agak nak buat running club. Dia ada buat coaching. Justin Gatlin ada buat coaching. Alhamdulillah. And dia pun memang jadi macam coach dekat some university lah.
and dia stay aktif kat media sosial, Justin Gatlin 25 minit sebab before penghujung dia ada try nak beat siapa tu yang paling laju tu? Lupa nama. Jamaica ni Usain Usain Bolt. Usain Bolt. Dia ada Usain try Bolt. nak Usain Bolt. Lepas tu balik. Dia ada try nak ni. Macam Asafa Powell dia dah give up lah. Dia tak boleh beat lah. Dia masih ada lagi. Lepas tu sekarang naik balik era US. Siapa tu yang baru ni? Yang badan besar sponsor by Adidas tu. Neo Tejo apa nama? Kan? Nama aku lupa nama betul. Tapi yang baru ni dah masuk balik era Amerika lah. Yang Mamat tu. Tapi harap tak ada doping lah. Sebab badan. Sebab tak tahulah. Diorang kalau Amerika je badan. Ada ke tak? Betul. Betul tak Abang kan? Kalau kita paling besar kita ada Wasan Nyambek je. Kan. Wasan Nyambek dia paling besar sprinter yang Paling saya rasa besar. dia body sprinter. Cuma dia rendah sikit. Dia rendah. Tapi dia Rendah sangat pick up lah. lah. Pick up yang pure lah. Pick up yang piau lah. Tapi Sekejap kalau- bang, cakap pasal umur, pasal apa ni, bila start training, bila start full marathon. Macam abang rasa kalau umur apa lah, ni saya nak tanya pendapat abang lah. Umur apa yang paling sesuai start masuk marathon? Kalau abang nak bagi nasihat orang-orang yang ni, sebab saya tengok ramai orang yang baru start sehari dua, baru start sebulan 2 bulan Running baru kan. running, Lepas tu nak terus nak buat pergi marathon. marathon kan. Terasa ke bro? Terasa saya. Sebab saya lari tahun lepas bulan Tak apa, 1, boleh bulan je. 10 buat full Kalau marathon. anggap macam nak training, okey je. Tak mean nak in the good result lah. Maknanya macam yang nak cuba Nak good kompetitif secara lah, serius. kompetitif Yes, lah. kompetitif. Kompetitif. Abang rasa dia perlu ikut plan training tu sebelum dia pergi marathon. Contoh kalau umur, abang rasa untuk 25 ke bawah ni memang terlalu muda lagi lah. So dia punya body, dia punya muscle belum macam tak matang lagi. Takut dia start awal, takut dia habis awal. Betul. So body, so takut condemn ke apa ke. Sebab pernah juga jadi atlet Cina ke apa yang lari umur 18 marathon. Sekali tu je. Dia buat 2 jam berapa tau. Belah-belah ke. Lepas tu sampai sekarang tak ada dengar pasal dia. So dia takut jadi macam tu lah. Tapi kebanyakan yang coach bagi tahu pun lebih matang lah. Body apa semua dah matang. Dalam 27 ke atas, 8, 9 ke atas lah. Itu lagi bagus lah sikit. So kalau macam budak-budak sebab ni betul ni aku ada tengok dekat Facebook. Aku kan suka jalan-jalan tengok Facebook kan. Ada satu bapak tu dia post anak dia lari lah. Dan anak dia pun dah lari ni, dia kata nanti nak target half marathon pula. Sebenarnya sesuai ke untuk budak berumur bawah 18 tahun untuk start training untuk half marathon ataupun full marathon? Sebab yelah kalau 5 kilo 10 kilo okey. Sebab saya takut macam abang cakap tadi lah, takut body dia nanti kan, yelah kita expect something untuk budak ni, cakap oh ini future Malaysia. Rupanya nanti umur Lagi satu takut dia punya heart rate jantung. Jantung dia muda-muda dah, orang kata dah nak bekerja keras. Nak bekerja keras, terlalu banyak apa guna jantung. Takut bila sampai satu tahap jantung dah tak kuat, tak larat. Itu pun efek juga lah. wow, ni paling bahaya So, ni jantung. Betul. So bila sampai umur yang dah matang ni, so dia dah biasa buat tau. Daripada muda tu, okay, dia dah main untuk training ke half marathon. Cukup dah kalau umur 18 main half marathon ke bawah. Sebab tu kita tengok macam Parbudas, elit-elit yang lain, dia tak, kau boleh dia tak nak lagi pergi full marathon. Dia tunggu sampai dia bersedia, baru dia akan pergi marathon. Sebab marathon ni satu, mental kena kuat. Sebab kita nak habiskan full ni memang jarak apa pun 30 km ke atas lah. Bila sampai satu tahap 30 km ke atas tu, kalau drop memang habis. Kalau steady lagi boleh habis. So untuk The real game start after 30k lah. sebab tu kau boleh 25, 26 ke bawah ni saya syorkan tu maintain dulu lah training untuk half dulu. Bagi kita punya body, orang kata matang. Oh, ini kira untuk yang kompetitif, Hmm. yang mana yang nak, that means yang 2 hours, 3 hours, Yeah. sub 3 hours semua. Hmm. Umur 25 ke bawah, fokus pada HM dulu lah. Fokus pada HM dulu lah. Itu lebih baik lah. Yang saya boleh bagi nasihat lah. Kalau dia nak pergi juga itu, Nah, tak boleh buat itu, apa lah. itu hak dia lah. Tapi yang 18 tahun tu lagi lah, tak perlu pun lah sampai Tak perlu lah nak pergi full lagi. tak perlu pergi full lagi lah. So dia
Kalau dia nak, dia fokus half tu. Half. Sampai satu tahap, dia dah compete dah. Baru dia move untuk pergi marathon. Betul. Oh. So training dulu bagi untuk dia punya, orang kata, buat dia punya body dulu. So body dia terlalu muda lagi untuk pergi full marathon. Macam kita pergi Ironman lah, Ironman. So Ironman memang tak ada yang muda-muda lah. Oh, tak, Iron Man Semua tak ada semua muda-muda pasal 30. kos tinggi. Banyak kan 30 kat atas yang training pun. Yalah Oh. kos tinggi, Kos tapi tinggi lah. untuk Ironman ni long. Lagi long. Lagi 11 long. jam. Kira kalau 10 jam tu 8 jam tu dia kira laju kan. Yep. 8 jam. tu 8 laju jam sangat you lah are tu. doing something activity. Either running, cycling, berenang dalam masa 8 jam tu. Kita 8 jam balik kerja pun dah penat. Bukan kerja 24 jam, bukan kerja 8 jam tu full. Kan? Saya pernah duduk kat triathlon ATM kan. Sukan lasak ATM yang saya cerita awal tadi tu, yang saya nak sebelum nak fokus pada marathon tu. So saya tengok brother-brother saya yang training untuk Ironman ni, dia dapat sponsor lah untuk plan training. Dia training 4 sesi. 4 sesi untuk satu hari. So 4 sesi. dia pagi dia berenang sentuh. Lepas habis dia berenang, dia rest dalam 2-3 jam, dia akan kayu basikal. Dia rest lagi 2-3 jam ataupun sejam, dia basikal ataupun berlari. Kan? Lepas tu dia masuk lagi sesi lagi. 4 sesi satu hari. Saya tengok memang penat lah. Malam tidur bahagia tu. Tak fikir apa lah. Dah 4 session. 4 session. Sebab dia main 3 Disiplin lah. disiplin. So memang kau-kau lah training. Macam abang sekarang lately berapa session? Kalau saya macam abang dah slow down sikit kan. Sekarang satu session. Tak paksa. Satu session. Ada dua kat. Biasa satu minggu berapa kali yang 2 session? Dalam 2-3 hari kat 2 session je. 2-3 hari bekerja bang. Tu lah. Bila kita bekerja ni memang kena pandai manage lah. Selit-selit. Nak kena ni kan. Macam abang pun meniaga. So abang dapat space pagi je untuk training. Malam lama meniaga. Malam lama meniaga. Sebab petang pukul 6 dah start pergi dekat food truck kan. Untuk kat kedai apa semua. So dapat satu sesi lah untuk training. Prepare yang tu ya untuk pergi race. Tapi tak apalah kita. Nanti insyaAllah kalau dah habis pencen mungkin abang ada plan training, plan untuk buka restoran ke apa ke. Mungkin ada bekerja pun nanti boleh ada space masa sikit untuk. Nanti soal Alik jadi ni manager restoran. Okay, nak tanya soalan lah. Ni memang ni aku pernah tanya soalan yang sama juga dekat Balkis dengan Anmi. Sebab yelah bila you all ada 2 session, 1 session, maknanya kita macam mana pun kita still a normal people. That means we are bersocial, kita ada family, even belum kahwin ke tak kahwin kita ada family. It's possible to kita kata work life balance mustahil. Pada saya tak percaya pada work life balance. So how do you manage your time ataupun apa yang macam mana you priority kan life you sebabkan you all punya lari. Sebab aku sendiri pun tak lari pun satu mileage 100 mile per week. Saya dalam 50 80 tu kagum lah. Itu pun tak tahu lah. Masa macam tak cukup sangat dah. Macam abang 2 session macam kau 100 mile. Macam mana kau prioritisekan kehidupan kau daily? Bila tolak lagi 8 jam kerja. Itu paling penting. Kalau tak macam nak bayar duit kereta. Kan? So, macam mana kau prioritisekan? Macam mana ni Aziz? Macam aku just fikir benda tu nak tak nak kena buat juga. Macam aku aku memang lari hari-hari dan aku memang buat run streak dah 3 tahun lebih lah sekarang kan. So bila kau buat benda tu as something yang bukan pilihan, maknanya tak buat tak apa lah kan. Dia dah macam jadi macam kau akan cari masa juga punya. Kalau kau dah decide macam no choice. No choice untuk tak buat. Memang kau akan buat juga lah. Tapi ya betul kau cakap prioritize lah. Macam kalau benda tu memang dekat top of kau punya priority, kau akan make time lah. Dia macam kau tak spend masa untuk buat benda tu sebab kau rasa tu bukan priority. Itu je lah jawapan dia kan. Sebab kalau kau rasa benda tu penting, kau akan spend time, kau akan buat. And bagi aku, kalau kau fikir balik pun, macam aku let's say kalau aku lari 100 miles pun,
aku akan spend lebih kurang 13 jam lah seminggu. Seminggu. 13 jam. Seminggu kau ada berapa jam? Banyak, 24 jam kali 7. Dan kau pun hanya spend tak sampai sehari pun kau berlari. Kau lebih kurang separuh hari lah lebih kurang kau berlari untuk cukupkan kau punya mileage tu. So kalau fikir balik dalam term berapa persen of kau punya minggu, sikit je sebenarnya. Cuma kau tak boleh buat sebab kau tak susun masa dan tu bukan priority kau. And it's a matter of priority lah. Kalau kau rasa benda tu penting, kalau kau rasa running performance penting, kau ada target, kau ada misi, visi yang besar dalam running, benda tu jadi mudah lah bagi aku. Benda tu jadi nak tak nak kau akan check masa gak. Macam aku sekarang, kalau kau tengok Strava aku sekarang, waktu lari aku pelik gila. Pukul 2-3 pagi lari. Sebab tu je masa aku ada. So kau balik kerja, kau kerja Yes. all hour kan. Aku kerja shift UK sekarang. Shift Ha. UK 3 petang masuk, 12 tengah malam habis. So siap semua, malam-malam semua, rehat-rehat semua. So tu yang dekat Tasik Titi Wangsa aku start pukul 2-3 pagi. So kalau orang fikir balik, bodoh ke budak ni pukul 2-3 pagi lari kan. Nasib baik anjing kat situ baik-baik. Anjing tu mak rempit baik situ. Kan? Teman aku lari. Teman aku pun sama. Bila lari pukul 4 pagi kan. Bang kan. So macam kalau kau macam dah ada mentality yang nak tak nak kena buat, tu yang kau akan tak fikir sangat masa, kau tak fikir pasal benda lain. Macam 2-3 pagi pun okey je lari. And macam ada orang akan fikir, okey kan lari time ni, selamat ke ni. Tapi macam aku, kita dah cari jalan juga. Kau akan cari jalan juga. Okey, Tasik Titi Wangsa 2-3 pagi paling okey. Tak pun aku pergi POJ ke apa. Kau dah tahu tempat-tempat yang POJ Mas Selamat kau dah tahu tempat-tempat yang ni kan. Kau akan cari jalan juga kalau kau betul-betul nak. It's a matter of how bad do you want it lah. Oi, macam pernah dengar ayat tu. Ayat tu siapa tu? Ayat awan lah tu. Tapi actually aku agree. Sebab yang kau cakap tadi yang macam kau lari 100 mile baru 13 jam. Okey lah, contoh orang tak lari laju macam dia. Mungkin ambil masa 20 jam. Betul tak kan? Betul. Extra 7 hours. Mungkin tu timing dah lambat lah macam Tapi aku lah. kau tak boleh compare book to book lah orang yang lari 100 mile dengan orang yang lari 100k. Sebab fitness kita lain. Untuk aku dapat 100 mile dalam masa 13 jam sebab aku dah dekat level aku. Kalau orang yang baru start ke apa, of course lah kalau dia nak buat 100 mile, tantah berapa hari pula dia kena spend kan. Bukan tu aku nak sampaikan. Point aku, okay lah kalau dia kata berapa hari pun, macam dia cakap lah. Kau lari 100 mile, atau 100 mile lah, 100 km. Kau lari 20 jam seminggu. 20 jam seminggu, sebenarnya tak sampai sehari pun daripada. Macam point kau tu aku macam, bila orang pecah-pecahkan kehidupan dia punya time tu, sebenarnya mustahil untuk cakap tak boleh. Betul. Macam kan, bila tadi kau cakap, baru 13 jam. 13 jam is not even one day. And kau ada 24 jam kali 7. Which is berapa jam. And kau guna not even 10%. Betul. So actually kalau kita breakdownkan life kita, kita breakdownkan kita punya activity kita, sebenarnya memang akan ada masa. Yes, ada masa. It's a matter of priority. Tu je. Kalau aku pun bila aku start podcast, orang tanya aku, macam mana kau buat podcast? Kau pergi supply lagi, kau buka booth lagi. Tapi betul juga kan. Macam aku buat podcast, paling lama pun 2 jam. Kan? So it's like 2 jam. Kalau kali dengan 7 pun baru 14 jam. Tapi aku kan buatnya hari-hari. So make sense lah. Benda kita kena breakdown kan, baru kita nampak benda tu macam lah. Betul. Kan? Betul lah, macam kita cakap, logik tak nak sampai 80 km seminggu. Dengar macam banyak kan. Tapi bila kita breakdown kan, bahagi by 6. Tak naklah bagi by 7 kan. Betul. It just 4.8 dan kali kira 60 kilo lah. 60 kilo kalau kali 70 kilo seminggu. Sebenarnya it's not even 10 km pun. Sebab Sunday kita dah buat LSD. Ya betul. Lari. So maybe kita boleh buat 5 and the rest is on Sunday. Tapi kalau kita dengar macam 70 kilo banyaknya. Betul. Ya, betul tak bang kan? Betul bang. Cuma kita tak breakdown kan, dan kita just nampak on the big figure. Betul. So bila kita breakdown kan, kita macam lah okey je. Betul. Tapi macam kau punya tadi yang 100 mile tu tak okey. Itu tak okey. Sebab dia kalau 100 km aku rasa pun masih relevan. Sebab 100 km satu hari 10 dah 70. So nak ada 30, kita ambil kira kita buat LSD on weekend. Saturday, Sunday 15 tak banyak pun 15 kan. Orang macam saya yang bersuai pun boleh 15. So maknanya kita still can manage 100 km. Kan? So bila kita apa-apa benda yang besar pun, bila kita kecil kan breakdown kan. Betul.
sebenarnya dia relevan lah. Betul. Benda tu sebenarnya apply time kau lari juga. Kalau kau rasa 42 km jauhnya nak lari kan. Tapi time kita lari kita cover, okay, fokus 1 kilo dulu, 5k, lepas tu fikir next 5k, lepas tu fikir 5k. Yes. So kau tak jadi macam apa orang panggil, terlalu overwhelming, tak terlalu macam Nampak numbers tu besar. tak nampak Ah, ni. Kau dah pecah kan kecil, Betul. kecil, kecil. And kau fikir dah settle, 5 kilo. Lepas tu mati-matilah. 5 kilo lagi, mati-matilah. 5 kilo, mati-matilah. In the end kau cukup 42 kilo. Itu yang So, hari kau 1.8 masa dekat Sunway. Kau ada post kan? Lari dekat ni tu. Depan Sunway Pyramid tu. Event tahun lepas. Oh, Oh. LPE tu. FPE dia ada post dia LPE. punya heart rate. Aku LPE, tengok heart rate dia highway. bang. Aku Ya. cakap dia kata tak apa 5 kilo hentak lagi 5 kilo lagi. Kan heart rate kau berapa? 17, 1.7 tu standard. Tak, yang Dekat 1.8 kan for another 10 km je. Ya, betul. Kan? So, So, abang macam mana? Macam mana abang? Macam mana abang membahagikan sekarang kan sebab abang dulu bang kan masih tentera lagi. Dulu Abang tak bersara lagi. Lepas tu kedai makan lagi, Hmm. training lagi sebab abang pun banyak di-invite oleh event-event organizer kan. okay. So bila event organizer invite mesti ada nak abang bagi figure lah kan. Okay, Sekejap, sebelum tu bang, saya nak Hmm. tanya zaman abang betul-betul peak dulu lah. Time abang buat marathon 2 jam 26 bang. 2 jam 26. tu. Time tu mileage abang peak berapa? Ada sampai 200 ke Tak. Ada paling pun 180 je. 180? 180 je. Tapi Okay. Sikit lagi boleh betul. boleh, tak ada masalah insyaAllah. So kita kena apa pun mental kita lah. Tak apa yang kita nak buat pun tak mustahil lah. Tak jadi. Yelah dulu masa abang dalam servis, so abang ada full time training, ada boleh rehat. Semua cukup. Ya, betul. Untuk training abang fokus training and then rehat. Fokus training and then rehat. Tak ada buat benda lain. Tak ada buat kerja tentera pun. Cuma biasalah cuma abang ada family kan. Itu je lah. Kadang-kadang abai kat family. Terpaksa pergi training kat luar sampai sebulan lebih kan. Korban lah, yang tu je lah. Cuma beza dia sekarang ni, bila abang dah nak pencen, so pencen pun orang kata muda lagi lah kan. Muda lagi. Ya. Baru 39. So ada komitmen yang perlu abang jaga lagi. Anak-anak masih kecil lagi apa semua. Ya. So nak kena teruskan hidup, tak boleh nak berharap kepada semata-mata untuk larian je. Ya. Takutkan jadi apa-apa kat abang ke kan. Betul. Patah kaki ke apa, kita tak tahu, itu Allah Alam. So kita kena ada spare Backup something plan lah, lah, something backup yang plan. backup lah. Okay. So tak macam dulu dah abang training. Kalau boleh full time training macam dulu, mungkin perform abang boleh maintain lah. Tapi dengan umur ni, abang fikir macam aku dah next level lain dah. So adik-adik baru datang. So ini dia punya masa lah. masa dia orang pula. So abang punya abang train untuk coaching ke. Ya, Lari tak tinggal lari. Ya. Pagi lari kat Malaysia. Lari. Sebab itu kita punya minat, kita punya hobi kan. Betul. Cuma kita nak buat macam dulu, mungkin sukarlah. Sebab kita ada komitmen kita lagi. So satu sesi je sekarang ni, sebab petang kita nak kena pergi kedai, nak buka kedai apa semua, nak berniaga. So pagi je abang dapat time untuk training. Sebab bila balik malam pun abang macam nak training ni pun dah penat lah, memang penat. Sebab berniaga kan, diri sampai 2-3 jam. So dapat sesi satu je untuk training. Tapi boleh maintain macam tu je lah. So tengoklah, habis betul-betul habis pencen ni, tengok keadaan kalau macam mana boleh dapat bekerja ke apa kan. Sekarang ni sebab tak ada bekerja lagi. Ada bekerja yang bantu bahagian ni je, sebab abang yang masak. Ya, abang masak. Bila masak ni dia lain. Bila tangan orang ke tangan orang lain ni dia lain sikit. Rasa Cantik orang asyik goreng sotong tu. Ni bukan Abang Maizah bukan kan? So, Goreng sotong sedap. Sedap. Lain sikit kan. So kita nak kena jaga kat kita punya produk. Quality. Quality dia tu. Takut nanti sebab kita kat sini banyak regular punya pelanggan lah, customer kan. Pasal sini dalam, so tak apalah, kita maintain mana yang boleh, insyaAllah. Ada rezeki boleh on lari, kita on lari. So abang tadi cakap abang pun
ada sembang dengan saya kan, abang nak start buat coaching. Untuk bantuan korang, Abang Muaizah dia nak start dengan coaching MMRC. Haziq Hamzah pun dia ada coaching juga. Dia bawa apa coaching dia? Under Ultra Academy. Ultra Academy. Ultra Academy ni dia lain sikit konsep dia. Macam Abang Muaizah, dia direct bawa Abang Muaizah. Yang ni dia ada macam A group of beberapa coach, yes. a group of coach, and you boleh decide coach mana yang you nak pilih. Antaranya macam Haziq Hamzah, lepas tu Awan, lagi yes. apa, siapa ke? Ada Rexon, ada Lewis, under Ultra ada Academy. beberapa Ultra ni kan. So macam abang dah nak go for MMRC. So kita pun ambil maklum banyak. Pause lagi. Aku sebenarnya banyak sangat soalan nak tanya Abang Muaizah ni. Tak boleh tanya. Kita patah balik sikit. Okay, patah balik sikit lagi. Macam kalau orang tanya abang kan, ya macam abang sekarang dah nak masuk veteran. Oh, lepas ni memang veteran, tak ada orang lain lah boleh lawan Abang Muaizah. Tahun depan. Tapi saya rasa kalau abang tak masuk veteran, abang masuk lawan kita orang lagi pun boleh menang lagi. Prize money banyak sikit dekat ni kan. Prize money bisa? Biasanya veteran macam ada certain event sama, certain event dia macam kurang sikit. Betul lah. Bila kita dah macam umur 40 cukup, so kadang-kadang setengah event macam KS Standard Chart, bila kita dah start je, dia automatic dia tengok tarik kita punya layar apa semua. Kalau veteran, dia tu masuk ke veteran. So kita, tak tahulah abang tak sampai lagi kan tahun depan. Kalau nak minta ke open tu boleh ke tak kan. Tak tu tak tahulah. Nanti kena nak tanya balik lah. Tapi rasa tak boleh kot. Certain event saya rasa boleh, ada yang tak boleh, ada yang boleh lah. Ada setengah boleh lah, ada setengah tak boleh. So ada setengah yang kira betul-betul date kita punya tarikh lahir, hari apa kita lahir kan. Bukan dia kira tahun je. Macam KS Standard Chart dia kira birthday kita. Birthday kita tu. KS Standard Chart dia memang detail lah. Ada setengah event tu kalau tahun 85 umur masuk 2025, maknanya dah masuk umur 40. Dia tak kira date. So, birthday tu. So dia kira 40 dah. Ada setengah yang macam tu lah. So tengok lah. Kalau yang masuk 40, kira macam tak adalah abang nak penat sangat. Ya, betul. Tapi kata hadiah lagi besar. Tapi itulah hadiah kadang-kadang ada perbezaan sikit lah. Macam KS Standard Chart memang beza lah. Beza banyak lah. Kalau hadiah dia sama, abang main je lah veteran kan. Tapi kadang-kadang takut, sebenarnya event organizer okey. Biasanya yang buat tak okey ni adalah pelari sendiri sebab banyaknya macam apa, bantahan, komplain. Benda tu je. Contohlah macam saya, tiba-tiba saya nak menang kan. Saya dah menang dah pun. Tiba saya nampak Abang Muaizah potong saya. Saya kata, ni bukan kategori veteran ke? Dia keluar masuk veteran. Kau nombor 1. Kan? Benda tu selalu berlaku jugalah dalam event organizer. Pasal end of the day people different kan. Ya, betul. Tapi kalau lagi satu, kalau orang tanya abang kan, macam okay, Abang Muaizah plan nak berlari sampai bila? And macam dah masuk veteran, lepas tu umur, mungkin sampai umur berapa abang rasa abang boleh masih berlari secara kompetitif? Itu nak cakap kompetitif ni macam sukar lah sikit kalau komitmen abang masih meniaga ni. Tapi rasa akan on training lah, itu minat kita kan. Mungkin susah nak tinggal lah. Tetap berlari, ada buat coaching apa sikit. Masih dalam dunia larian lagi. Walaupun ada bisnes kan. Dunia larian tak tinggal. So kalau ada event-event dah masuk veteran pun abang akan pergi je. Ada sikit adalah kan. InsyaAllah lah. Tapi apa pun abang memang tak susah lah nak tinggal untuk ni, untuk lari ni. Estimate your last age. Estimate tu last age tak meninggal aku. Runners for life bro. Dahsyat, ini betul pure runner Mat. Dia kata apa? Hanya mati boleh pisahkan. Betul. Macam kau Zik, kau tanya orang, aku tanya kau juga. Sampai bila kau nak lari? Dan sebab kadang-kadang orang kata the good dancer is a dancer yang tahu bila nak tinggalkan stage dia. Mungkin ada orang dia nak tinggalkan masa dia on the prime. Betul. So macam kau mungkin kau tinggalkan on the prime, atau kau still nak compete sampai sama macam Abang Muaizah, hanya mati boleh pisahkan saya dan jalan. Bagi aku memang orang pernah tanya aku, kau macam aku lari setiap hari kan, run streak aku kan. Betul. Itu orang tanya kat, okay, run streak ni kau nak buat sampai bila Zik sebenarnya? So aku rasa macam sampai mati lah. And kalau boleh, kalau aku tak boleh lari competitively, and competitive maknanya join event, podium ke apa, aku still nak berlari just for the sake of doing it lah, orang cakap kan. Supaya kau boleh lari, masih enjoy,
berlari kan. Tak semestinya kau nak lari kau nak podium. Ya, Tak betul. semestinya lari Betul. nak ni. Mungkin kau time kau dah berumur, kau punya reason nak lari just to stay healthy. Ya, betul. So macam kita do the same thing with the same apa orang cakap, with the different apa goals lah, Different goal lah. Kita yang faham So kita kalau punya. orang tanya aku pun sampai bila nak lari, of course lah sampai mati lah. Jawapan aku sama macam Moizah. So memang betul lah idola idola jawapan aku sama. pun sama. Kira nanti bila kategori veteran tu, pasal kita mau tak jauh beza. So bila kategori veteran tu, kira engkau pula nanti mungkin bersaing dengan dia kategori podium veteran. Aku pula just to save from cut off time je lah. Kategori veteran. Tapi kalau macam macam aku sendiri, kalau aku dengar orang cakap lepas aku buat full marathon aku nak berhenti berlari, bagi aku benda tu aku macam jijik sikit dengar. Macam aku rasa macam Rugi dia rugi lah kan. Dia sebenarnya bila kau dah habis full marathon, tak semestinya dah habis lah journey kau dalam lari ni. Bila kau dah buat marathon, like say first marathon kau 4 jam, kau boleh cuba buat 3 jam setengah, kau boleh cuba buat 3 jam suku, 3 jam. So apa orang cakap, there is always another mountain to climb. And maknanya dah dapat ni, ada lagi dalam running kan. Kalau kau rasa running dah marathon dah tak habis, pergilah trail, pergilah ni. Kau boleh cari cara lain untuk enjoy. Banyak. Kan, tak semestinya. Aku actually one day aku ada juga cita-cita nak buat Ironman. Abang ada cita-cita nak buat Ironman tak? Sebenarnya ada juga, tapi itulah kos. Berenang boleh kan? Berenang boleh. Abang berenang. Sebab abang biasa main triathlon. Abang boleh berenang. So abang biasa main triathlon. Adalah asas dalam untuk Ironman ni. Kira ada asas lah. Sebab kita bila dah buat triathlon, so dalam triathlon pun abang ada orang kata tempat untuk menang. Masa abang main Powerman dulu 2013, abang champion. Walaupun tak ada berenang tapi ada basikal. Ya, Powerman. Dia Powerman ni dia macam duathlon lah. Dia ada berlari, lepas tu basikal, last lari. So abang champion masa tu 2013. Nah, bawa masa tu sebab dah lapuk dekat Sukan Lasak. Memang fokus jugalah dekat triathlon. Kalau triathlon untuk perkhidmatan dia buat open, abang nombor 2, nombor 3, nombor 4 boleh masuk top 5. Cuma abang kat swimming, kat berenang tu yang lambat sikit. So berenang tu ada terkiak-kiak sikit orang. Tapi boleh ke berenang? Timing pun taklah slow sangat. Boleh lah berenang. Alhamdulillah. Cuma abang kecap balik dekat basikal dengan berlari lah. Banyak abang dapat potong dekat berlari lah bila abang masuk ni. Macam hari tu lah dia orang buat aquathlon dekat Putrajaya kan. Manager aquathlon ni dia panggil abang untuk support dia punya event lah, bagi untuk komuniti kita nak bagi ramai sebab event ni orang tak nampak sangat. So abang ada post apa semua tunjuk lah kan. Aquathlon ni macam mana. Aquathlon ni dia berenang, so berlari. So berenang abang orang terakhir. Orang terakhir berenang. Berenang orang terakhir. Orang terakhir berenang. Starting lari berenang sama-sama. Tapi last kali abang siap peserta wanita, dia 5 minit selepas laki open ni pergi. Ada yang potong. Lepas ada yang potong bang. Abang celakui betul. Tak payah. Mental selam sikit kan. Masuk. Cakap dekat Tasik Putrajaya tu. Aduh cakap dah kena potong ni. Aduh tak boleh jadi. Perempuan tu dah potong bang? Perempuan yang lambat nombor 5 minit start. yang lambat 5 minit start, dia sempat potong abang. Abang cakap, memang nak kena kejam perempuan ni kan. Tarik kaki lah. Tak apa abang potong. Tapi dekat-dekat nak sampai dah masa tu. Tapi dia dan sempat potong. Memang laju betul menang macam ikan. Dia main lambat pun dia boleh potong abang ni. Macam ikan lah juga kan. Tak apalah. Naik. Sarut kasut. Pakai kasut. Lari. Lari abang kejar. Potong. Sampai finishing abang nombor 17. Daripada 30 orang. Okey lah. Tapi teruk sangat dekat tapi ni lama ni. dekat berenang. Dah macam kura-kura. Kepala naik tiba. Tenggelam tiba. Alamak cakap. Tapi tak apa kan. Kita kejar balik kat lari. Alhamdulillah. Taklah malu sangat. 17 okey lah. Tak cover balik tu. Lari lah ayun ni. Tapi dahsyat tu. Perempuan tu lewat 5 minit. Boleh potong abang ni. Perempuan ni dia
banyak kelebihan sikit lah. Perempuan memang kalau kat berenang ni dia lebih laju pada lelaki lah. Walaupun ada lelaki yang laju, tapi perempuan lagi Postur badan ke sebab tu? postur badan tu sebab dia lebih Balance. lembut. Dia lembut kan. So dia fleksibel tu yang dia laju. Betul. Tu lah pengalaman kat berenang ni abang ada lemah sikit. Ya. Tak apa, tu boleh brush up. Tu janji benda kecilnya hal. kecil lah. Boleh berenang tu pun dekat okey dah. Kan. So yang ada dekat triathlon ni memang ada basic. Cuma bukan tak nak pergi kat triathlon ni. So abang lebih kepada marathon lah. So Berlari kalau saja. ada sponsor-sponsor kat luar sana yang rasa nak tukar selera kan, nak sponsor untuk new talent, untuk Ironman, dah boleh Ricky Abang Muazzah. Mana tahu. Ya, kalau kata tak sempat berenang pun, dekat basikal dengan full marathon compound dipotong. InsyaAllah. Betul tak? Kalau kita kira balik, kan, pace 4 dengan pace 7. Berapa jam beza. Sakat dekat berenang boleh cover. Tu lah banyak cover kat situ lah. Itu tak kira pergi basikal cover lagi. Masa kat triathlon yang tempat abang buat, dia yang buat menganjur. Triathlon dekat Tanjung Bidara. Open punya challenge triathlon dekat Tanjung Bidara. So dalam keseluruhan pun abang nombor 4 lagi. Keseluruhan ada lawan dengan Ni triathlon open lain. sea kan? Open sea. Nombor 4 lagi. So yang depan tu lah abang punya budak-budak triathlon lah. Ada yang orang lama lah. Sebab dia memang dia tiga-tiga disiplin tu dia orang kata fair lah, orang kata seimbang lah. Balance lah. Lari pun okey, berenang pun okey, basikal pun okey. So abang kelemahan sikit dekat berenang lah. Tapi basikal dengan jangan bagi abang naik atas darat je. Ayat jom nak sangat abang kata darat je. Darat siap kau. Tapi berenang tu rasa banyak tu. Tadi abang cakap abang berenang kepala naik kan. Maknanya abang berenang secara biasa lah. Bukan yang stroke lah. Stroke juga. Tapi yang tu sebab dah piawai dah. Dah penat. Dia bila bateri dah habis, stroke pun bateri tak dah boleh habis. Cakap aduh dah macam dah nak lemas lah. Bau orang kata buat berenang apa tu berenang katak berenang katak lah tu. Masa mula awal stroke ke mula stroke. Lawan. Sekali tak boleh nak pergi. Tak cukup training lah berenang. So berenang kena training. Memang kena training. Teknik berenang pun kita kena belajar lebih bagus lagi lah. Kena ada coach lah. Sebab dia teknik berenang ni memang tambah pula abang yang dah tua-tua ni keras. Masuklah air memang keras. Kicking memang payah tu. Dia badan dia keras lah. Dia ada seni juga untuk berenang ni. Seni. So kau ada Ironman bila estimate? Katakan cuba kan atau bagi range. Nak rasa macam nak betul-betul running ni sampai habis peak tu dah habis lah. Peak lah tak ada ni baru decide nak ni. Tapi actually you are doing well lah sebab kau cakap kau now on the peak kan. Lepas tu bila hari tu pun dah boleh sebaris dengan Abang Muazzah kan. Cuma abang macam kata tunggu sikit nanti aku dah start 2 session balik kan. Tapi that's good lah. Sebenarnya macam lagi bagus sebab pada apa yang aku nampak kan bila come to marathon even MSN pun diorang tak ada satu program yang untuk long distance Malaysia tak ada satu program yang jangka sepanjang kan. Kita semuanya bila nak dekat event besar baru dia panggil 1 year 2 year 1 year 1 year lah. 1 year. Satu tahun baru dia akan panggil and they been selected and you akan duduk bawah program MSN lah. Jadi bila ramai orang yang boleh cope with that kind of result, actually it's good for Malaysia lah supaya at least bila dah lah kita tak ada program yang 100% bawah MSN dan kita hanya bila ada event terbesar, so kita ada banyak variety untuk dipilih lah. Betul. Dengan usia-usia lagi muda kan, macam kau, Azman kan? Jadi Awan, jadi semua orang masih ada peluang. Ada. Cuma usaha dengan tak usaha je. Betul. Tak usaha kan. Tapi itulah tempat kita ni kena usaha. Banyak usaha sendiri. Itu betul lah. Usaha sendiri dulu baru dapat orang tolong. Betul. Macam abang dulu lah. Usaha dulu sendiri. Training pergi qualified sebab nak tahu bab marathon ni dengan apa Dirigo event kan. Dah dapat duduk dengan coach training. Setiap minggu 2-3 kali turun KL daripada Melaka. Sebab nak dapat ilmu je. Sekarang ni orang mudah dapat ilmu. Betul. Orang mudah dapat ilmu. Tapi kita dulu seksa. Nak tahu ilmu ni macam mana pergi turun training kat KL 2 minggu. Dalam seminggu tu 2-3 kali turun KL. Pukul 1 pagi 2 pagi baru balik rumah. Lepas tu bila dah dapat tu alhamdulillah semua hasil yang kita korban tu alhamdulillah ada hasil dia. Tapi itulah orang kata kena usaha, tawakal,
banyak doa, nawaitu kita baik, insyaAllah Allah Hmm. Tuhan tolong. Hmm. Kalau kita nawaitu walaupun kita training kau macam mana pun, tapi niat kita tak apa bagus, kita kurang Hmm. disiplin kita kadang-kadang dekat kita punya Coach. bukan cool lah, maksud kita berdoa kat Tuhan apa semua tu. Itu pun banyak membantu lah. Dulu abang arwah mak arwah mak abang kan. Memang abang usaha kat training. Tapi setiap kali nak event KM Marathon ke SEA Games ke, dia punya doa tu memang tajam arwah. Dia bangun pagi, dia sanggup solat hajat, baca Yasin. Masa race, kadang-kadang abang rasa dah give up, tapi tiba Pergi Ada. lah. boleh pergi. Boleh menang, boleh lawas. Hmm. Bayangkan abang pernah 2018 kot, tak silap. Liutan dah tinggal abang jauh tau, tak nampak tau. Jauh lah. Sebab dia ikut dengan tim Jepun. Memang dia pergi laju lah. Abang sampai dekat abang boleh kejar balik. Sampai kat Bukit Tungku apa semua tu, abang dah potong dia balik tau. Semangat tak pernah putus. Dah jauh lah. Dah jauh, walaupun dah jauh, tapi abang move juga, kejar juga. Dah tak nampak lah dia. Tapi bila kat main satu lipat 5 km nak habis tu, so boleh dapat catch up, boleh dapat kejar dia balik, potong dia dan sampai finishing. So timing boleh tinggal dalam 2 minit pergi. Itu 2 yang minit, ada, 2 minit, 3 itu minit yang lagi. ada quote orang cakap, bukan usaha yang kuat, tapi doa ibu yang Doa diangkat. juga. Doa. Bukan setakat usaha je yang kita nak. Doa pun amat penting kan. Doa ibu yang diangkat tu. Wah, itu yang betul. Betul. InsyaAllah. Itu yang paling penting kan. Mana yang ada ibu lagi tu, alhamdulillah, jagalah baik-baik. Ibu bapa tu jagalah baik-baik kan. Dengar tu Jo. Kan. Jangan abaikan orang. Jo gila mak dia saya hantar pergi. Mak dia hantar balik ambil kerja. Okey. Alhamdulillah, bagus. Anak mak ni. Manja. Anak soleh. Semalam muka toya je. Kenapa Jo? Mak saya ambil adik saya. Siapa nak hantar saya balik? Tak apalah Jo, aku hantar lah. Aku pula hantar dia balik. Ni manja Jo ni. Okay bang. Kita pun dah ujung-ujung ni kan. Tapi tak habis lagi. Sebab kalau ada nak tanya, boleh tanya. Cuma nak tanya satu benda bang. Untuk lah. Sebab kadang-kadang budak-budak muda ni kan, dia terlalu macam passion. Jadi dia terlalu agresif. Tapi sometimes dia kurang menggunakan akal. Ataupun dia macam nak lari-lari je kan. Apa nasihat yang terbaik untuk abang, untuk budak-budak muda ni? Sebab kadang-kadang yelah kita muda lagi. Lepas tu kita pun all out. Lepas tu burn out, injured, lepas tu stress. Kadang-kadang elok-elok lari ni nak hilangkan stres. Kita lari ni buat kita stres. Sebab nak compete with other people yang sebenarnya is nothing important pun. So apa nasihat abang untuk yang newcomers ni, new runners ni? Okay, untuk nasihat abang kalau nak maju dalam sukan, tak kisah sukan apa sekalipun, pertama abang bagi yang kita ni lah pelarian. So kena ada coaching, ada yang boleh pantau kita. So dia tahu apa kelemahan kita, apa perlu kita buat. Bukan kita main nak berlari je. So kita tak tahu apa program, apa kita nak capai matlamat kita. Lepas tu kita punya rest, kita punya training, kita punya training apa semua, kita main bantai memang tak boleh. So apa pun orang kata, memang kena ada orang tengok kita, ada coach. Macam Muhammad Ali lah. Pasal apa dia kata dekat, ada orang pernah tanya dia yang abang baca dia punya novel, dia punya ni lah, Biografi. Orang tanya dia kenapa dia juara dunia. Jurulatih dia bukan juara dunia pun. Jurulatih dia level bawah lagi pada dia lah, tak pernah juara dunia pun. Tapi dia bertanya dia pasal apa kena ada jurulatih. So dia cakap jurulatih tu yang boleh tengok kelemahan dia, yang boleh tahu kelemahan dia kat mana, apa perlu dia ubah, apa perlu dia buat untuk dia lebih kuat lagi. Tu penting ada jurulatih lah. Macam adik-adik baru sekarang ni yang mana nak maju, macam kita nak pergi sekolah, kita kena ada cikgu. Kita nak belajar kan, kita kena ada cikgu, kena ajar kita. So macam tu juga dalam sukan. So kena ada orang yang pantau kita, ajar kita. So daripada segi larian kita, kadang kalau larian kita
kita punya ini ke, kita punya lari tak betul pun, kita dah rugi lah kat situ. Kita habis tenaga banyak sebab apa? Kita punya lari tak betul. Kita punya cadence kita tak betul. Kita landing tapak ke, kita tak foot depan kan. So jadi lambat. Kalau kita lari dengan cantik, smart, kita punya improve tu lebih bagus lah. Kita boleh pergi laju lagi, kita boleh save tenaga. Tu banyak kelebihan kat situ lah. Bila kita ada coach ni yang boleh tengok kita punya kelemahan. Mungkin sebab budak-budak muda sekarang, bukan budak muda je lah, younger generation sekarang, because of the kemajuan teknologi. Internet. So dia Google, dia So YouTube, so dia assume yang benda tu memang boleh bagus. Cuma benda tu tak boleh tengok engkau balik. dia kasih Ah. tahu kita. Dia bagi kita tip je. Betul. Kita buat. Dia Tapi tak ada kita bagi tak feedback. dia tak bagi feedback. Kita tak boleh tengok kita punya kelemahan kat mana. Memang dia buat dah. Aku dah buat dah ni kan. Aduh, tapi apa duk macam ni je. Mungkin ada kelemahan yang dia tak nampak. Dia cuma ambil tip daripada media Google. sosial apa semua, Google Betul. apa semua kan. Itu saja dia boleh belajar, tapi kelemahan dia tak nampak. Tapi saya betul. Sekarang kalau kau pergi chat GPT, how to run full marathon in 6 Boleh. weeks. Boleh. Keluar program. Tapi Keluar macam program. dia cakap tadi lah, coach ni ialah kita punya blind spot. Ya. Dia tak nampak apa yang kita nampak. Sebab tu kita macam kita bawa kereta, kita kena cermin tepi kan. Tu kena cover kita punya blind spot kan. Pada aku, itu kerja coach. Dia bukan nak bagi tahu kau, jangan lupa ini lagi 10 kilo, ini 14 kilo. Tu tanggungjawab kita. Tapi coach ni is a blind spot, like macam aku tengok kau punya Strava ni, kau lari ni nampak sangat macam kau tak tidur ni, heart rate menjana ini kan. Saya rasa that is lah. Tapi memang kalau kata bukan dalam industri lari je, dalam mana industri pun Dalam mana-mana sekarang because of science dan teknologi, ayat science dan teknologi tu. Orang terus macam tak payah belajar dengan dia ni, tak payah jumpa dia ni. Kita dah ada macam bukanlah kurang respect, tapi kita dah ada macam satu doubt macam kenapa nak kena ada coach? Kan semua benda boleh Google kot. Kenapa nak kena ada coach? Dah ada chat GPT kot. Tapi orang tak nampak the long run benda tu. Sama juga macam apa-apa kita buat lah. Betul. Bagi aku, coach ni dia yang point yang paling aku rasa penting lah. Coach dia ada experience. Dia dah lalui apa yang orang tu bakal lalui tau. Dia tak payah nak ulang silap yang coach tu pernah buat dulu. And kalau dia belajar daripada coach, at least coach dia dah tahu, okay, kau jangan buat macam ni, kau kena buat macam ni. At least dia dah boleh elak silap-silap bodoh yang merugikan masa. Yes, merugikan masa. So dia boleh improve cepat lah basically. Dia kalau orang tu memang tengok internet, tengok ni, dia banyak trial and error tau. Dia banyak, okay, mungkin ni betul. Dekat internet ada berapa banyak mazhab pula nak run ni. Betul. So, macam-macam cara training. Dan semua cara training okey je. Cuma sesuai tak sesuai kita. Kadang-kadang kita mungkin cara ni betul, sekarang ni. Kadang-kadang kita tak nampak diri kita penat. Satu. Contoh, hari ni kita dah buat speed workout lah, apa semua hard training. Okay, hari ni aku nampak hang macam penat sikit. Esok hang buat recovery. So dekat internet tak nampak benda tu. Ya, betul. Dia tak nampak hang penat ke tak. Dia bagi je plan training. So dia pun buat. Sebab kondisi badan kita ni tak sama macam Aziz cakap ni, kondisi badan kita tak sama. Dia ikut plan training. Contoh plan training tu yang orang kata elite ke, ataupun orang yang training dekat tempat high altitude yang sejuk. So dia cepat recovery. So dia boleh pakai training plan tu. Betul. So dia ambil training tu, dia pakai training tempat yang berbeza. Tempat kita ni panas kan. So kita mudah, saya takut mudah dia kena injury. Sebab tempat kita panas. Bila kita lari 10 km pun kita punya burn tu lain. Betul. Faham? So kena ada coach. Kalau dia nak pakai plan training tu contohlah, tapi ada coach tengok dia, nampak hang penat ini. Sampai satu tahap ni duk pusing loop buat workout ni, nampak macam tak boleh maintain pace. Nampak dia penat. Sebelum ni dia boleh maintain. Itu banyak kelebihan lah bila ada coach. Betul. Sebab kalau kita ada macam disiplin, ada attitude, ada konsistensi yang bagus. Tapi kita kena ingat, kita boleh konsisten, tapi we can be consistently wrong. Seram tu. Consistently wrong. Wow. Kita buat benda, kita lari hari-hari kan. Lari hari-hari.
Tapi kita buat benda yang salah. Kita buat Betul. benda yang Salah betul. benda yang tak betul lah. Kita rasa betul dah. Kita rasa dah betul lah. Pasal kita Internet ikut cakap macam tu. internet cakap macam tu kan. Tapi Pounding sia-sia je. Tapi tak so kena that's dengan why. body kita, tak So kena that's dengan why kena ada coach. Coach akan tengok macam kau sesuai okay, macam ni. okay, kau dah lari. Ya, macam aku ada je orang yang macam dah season. Kita ingat dia tahu semua benda lah. Rupanya dia kita tak macam nak cakap, dia tak knowledgeable yang kita expect dia. Ada banyak benda yang dia tak tahu. So maknanya dia been doing things wrong lah selama ni. Sebab tu kita tengok dia stagnant je. Sebab dia consistently wrong lah mungkin. Macam pengalaman kau, sebab kau pun ada buat coaching. Macam Yes. pengalaman kau? Macam aku, yalah memang biasa lah student cakap aku, oh saya dah lari lama dah tapi tak ada improvement. Itu biasa lah, orang datang dekat kau macam tu. So kita akan tengok balik lah apa yang dia buat selama ni, and mileage berapa, and structure program apa, ada training, ada goal event ke tak, and consistent training ke tak, nutrition macam mana. So semua benda tu kena panggil dissect lah, kena Detail juga kena tengok. detail lah. Sebab lari bukan lari je. Lari ni banyak faktor yang ni, stres ke, apa ke, mungkin apa, kasut, pemilihan kasut ke, sekecil-kecil alam lah boleh jadi faktor kita tak perform kan. So coach dia akan tengok benda ni sebab dia dah lalui semua benda tu. And mungkin pemakanan lah biasanya ke contohnya. So benda tu yang coach akan point out lah dekat ni. Lepas tu satu benda yang aku rasa penting is coach ni dia dah lalui mental phase of training kan. So dia tahu training ni banyak mental je sebenarnya. Banyak part of it mental lah. Macam Abang Mazhar cakap kan, umur semua tu mental je sebenarnya. Tak kisah pun sebenarnya benda-benda yang orang ingat besar, penting, padahal tak penting pun sebenarnya. So kita akan betulkan balik mentality budak-budak. Macam kalau kau dengar ayat Abang Mazhar tu pun dia dah cakap nothing is impossible. So aku ada that mentality as well. So kita nak ajar student kita ada mentality yang sama, nothing is impossible. And kita kena ingatkan dia orang ingat tak boleh lah buat ni. And kita sebagai coach, kita kena buat dia orang percaya yang dia orang boleh. And orang lain, internet tak boleh bagi tahu kau boleh sebenarnya. Internet tak ada yang push-push tu. Internet tak ada. Lepas tu kadang-kadang Dia kita tak kena boleh ada motivation postmortem lah selepas Yes, Yes. training. postmortem Nak tu paling tengok apa penting. Postmortem tu penting. So bila habis training je, okay, coach akan panggil main sini semua. Okay, kau macam ni, kau lari macam ni, kau tak kaki tak ni apa semua. Okay, esok mungkin dia boleh nampak dah, prepare dah sikit, slow. So dia tahu dah kelemahan dia kat sini. So coach tu Okay, since memang abang betul. cakap pasal coach ni kan, okay, cerita sikit. Sebab abang dia nak macam dia, saya tahu dia dah buat yang under Ultra Academy. Ultra Academy, and dia okay. ada dia punya student semua, dia dah running, dah all the way run up dah kan, dia punya program semua kan. Macam Abang Muazzar, this is your first time. Untuk pengetahuan korang, Abang Muazzar kalau mana dah pernah join, ada 2-3 session dah kan? Dah masuk kali ketiga. Kali ketiga Abang Muazzar ada ketiga. buat Muazzar Muhammad Running Club, Ya. MMRC. MMRC So what is your target abang sebenarnya untuk MMRC ni? Mana tahu alang-alang banyak orang akan tengok podcast saya ni macam menarik, mungkin dia boleh enroll ke apa ke. So apa abang punya vision kat sini? Okay, vision pertama abang tengok dari komuniti kita ni ada dah banyak start nak orang kata berminat dengan dunia larian ni, sebab event-event pun dah banyak. Betul. So banyak dari komuniti kita ni tak ada ilmu. Bukan nak kata abang ada ilmu, tak, kita nak kongsi je. Apa tak ada kongsi. ilmu sampai macam kata ada terkejut saya. Tak, kita nak kongsi je. Kadang okay. Banyak runner yang start baru nak lari beginner yang nak start lari, dah berminat dalam dunia larian ni, duk pergi event apa semua. Tengok komuniti kita ni banyak yang tak tahu macam mana nak knowledge dia punya diri dia. Macam contoh nak start running, nak pergi training untuk 5km, 10km sampai 42km. Okay, dia tak tahu nak buat macam mana. Dia cuma lari je. So pakai kasut, pergi Taman Tasik ke apa, pakai kasut tu lari. So tak ada buat consistently wrong. Tak ada buat apa-apa macam tu lari je, tak ada buat apa-apa. Sebenarnya basic yang abang buat sekarang ni nak ajar supaya komuniti kita ni
lebih ramai yang berminat dalam dunia larian. Lepas tu lebih dapat pengalaman, pengetahuan macam mana sebelum nak start lari, sebelum nak start pergi event, apa nak kena buat nak mengelak daripada injury. Okey, apa makanan yang perlu kita makan sebelum kita nak lari. Seminggu kita nak tempering kita punya slow untuk pergi ke race. Betul. Itu banyak yang abang bagi masa dekat abang punya running club lah. Abang ajar drill running, abang ajar apa dynamic stretching, apa mula-mula kita warm up dulu. Kita ajar warm up dulu sebelum kita training ataupun sebelum kita race. Kita ajar dia warm up dulu, buat dynamic stretching, lepas tu buat drill sikit, lepas tu baru kita start kita punya latihan ataupun kita punya race lah. Habis kita punya race apa semua tu, so kita tak boleh terus pakai sembang, pergi kedai kopi ataupun balik rumah tidur kan. Itu yang bila macam tu, itu banyak komuniti kita yang buat macam tu lah. So kita nak ubah trend supaya dia orang dapat ilmu sikit, boleh jaga dia punya tubuh badan lah daripada injury. So tak adalah dia habis-habis event terus balik apa semua. So dia tahu dah habis je lari, dia boleh buat cooling down, dia boleh buat regangan, tarik sikit apa semua, mobility lah kan, supaya dia tak muscle dia tak tight semua satu badan. Kalau hari-hari dia training lari tapi dia tak ada buat stretching, tak buat cooling down apa semua tu, body dia akan lebih tight, lebih keras. Itu yang bila last end up dia asyik injured. Lepas tu dia asyik ni, lama dia demoralize. Dia tukarlah bidang, main pingpong pula. Takut yang tu lah. Dia tak tahu apa nak sebab. Dia tak tahu apa sebab. Dia rasa badan dia tak boleh nak buat. Sebenarnya bukan tak nak buat, dia tak betul. Cara tak kena. So kat situlah abang panggil, boleh datang untuk session hari Rabu lah selalu. Saya abang buat Rabu lah dekat Taman Melawati kan. Taman Melawati. Itu ajar basic running lah. So macam korang semua yang nak cuba session bersama Abang Muaizah kita, biasanya hari Rabu dekat depan Melawati Mall yang depan taman tu lah. Bukan depan taman, maksudnya dalam taman tu lah. Dia ada situ ada dewan. Dewan kelas tu. Kalau bahasa senangnya tempat NRG juga berkumpul. Tapi Abang Muaizah punya session on Wednesday, NRG on Monday. So korang boleh cuba dulu session bersama Abang Muaizah, especially kalau korang yang nak konsisten ataupun yang ada next target, next race, next PB. Ikhlas membantu. Sangat membantu. Jadi follow rapat dekat IG abang, kat Facebook abang, InsyaAllah, untuk maklumat yang lebih. Tapi kalau kata nak join yang PT ke apa pun boleh tanya Abang Muaizah. Dan PT tu personal trainer kan. Boleh tanya juga Haziq Hamzah. Dia ikut. Haziq Hamzah pun not bad juga. Hari tu aku pergi, ke mana kita Jo? Kita pergi Gamin tu Jo. Busy abang kita kan bersama dia punya student kan. Jangan dia lagi sebelah-sebelah lagi. Dia tengok kau lagi macam mana. Abang kaki salah tu. Ni. Hari tu aku jumpa dia dekat Stadium Panasonic. Nampak dia bawa dia punya student lari sekali. Jadi Abang Muaizah pun dia ada buat PT, tapi sekarang ni semanjangkan jadual dia padat. Dia fokus dulu pada group running. Nanti bila korang rasa selesa dengan dia, korang rasa macam nak tahu lebih lanjut, korang boleh DM tepi ke, jumpa bang, sembang tepi bang, PT. Dia ada program dia. So sebenarnya dia bukan isu siapa pun coach kita, tapi macam mana kita belajar daripada coach kita untuk improve diri kita. Sebab coach ni more or less lebih kurang semua orang sama. Kan kita ada coach macam-macam, kita ada Awan, kita ada Junaidi pun coach kan. Junaidi pun coach, Haziq Hamzah, ramai. Cuma jangan salahkan coach, jadi kita kena betulkan diri kita dulu. Cuma mungkin cara training tu tak sama, macam heavy ke apa, kita boleh discuss dengan coach. Sebab coach pun tak tahu kita punya daily life. Tak tahu yang dia ni kerja macam mana, stres macam mana, balik kerja macam mana. Benda ni semua bagi orang boleh sembang tepi lah. Kan? Boleh bawa bincang. Boleh bawa bincang lah. Okay guys, ini podcast aku rasa episod season 2 paling lama sekali. Aku punya director pun dah kata berapa jam dah Jo? Sejam setengah. Dah more than sejam setengah dah kan. Tapi aku sebenarnya memang tak puas lagi. Mungkin ada part 2 pula. Kalau ada part 2 aku akan pilih topik yang menarik lagi. Kalau aku rasa lepas ni boleh ajar ni Poknik.
Pak. Dia dah pancing aku banyak kali dah. Dia ni memang pancing yang ini je kan. Tapi aku okey. Kalau panggil Poni pun aku kasi panggil dia. Kita kena Pasal- support team A6. kita kena support. Poni Okay, dia- AC all the way. Dia ada Thank you pengalaman Azlani. kat Ya. duathlon. Ha? Poni dia ada pengalaman juga dekat Dia ada duathlon. pengalaman. Dia Tu lagi pernah best tu dengar pergi cerita dia. Sukasi ke duathlon. Betul, dua tolon. So insyaAllah kepada Poni kalau tengok benda ni, apa nanti Abang Muazzah akan uji tepi. Mu kena pergi ni. InsyaAllah. Okay bang, thank you for coming Okay, dekat baik. event untuk Alhamdulillah. episod kali Terima kasih ni. jemput. Thank you Aziz so Sebab much dia- sebab kali kedua aku kadang nak panggil Aziz ni serba salah sebab dia kerja UK time. About water. Dia UK time. Jadi aku macam okey tak Aziz kan? Okey lah tapi Okay. alhamdulillah dia okey. And kepada korang semua, terima kasih support aku punya podcast daripada season 1 dah pergi season 2. So thank you. Jangan lupa like, subscribe, share. Kalau ada apa-apa, komen. Ada tak puas hati, DM. Komen boleh public. Tak puas hati, DM. Jangan komen. Marah aku. betul. Ya, okey je. Sekejap, Cuma- aku rasa aku ada soalan lagi. Okey. Soalan. Kalau apa tak? Okey. Last soalan. Aku sebenarnya banyak tau soalan aku. Tak apa, rasa- kita buat part 2 nanti. Kita panggil je. Apa ada? Okay, last soalan abang. Okay. Saya nak tanya abang satu. Saya rasa sebab kita dua A6 kan. Yep. So macam saya nak tanya pemilihan kasut. Okay. Tak, okey. bukan kita 2 acid lah. Kita 3 acid. Tapi aku 2 Ah. setengah. Oh. Sebab aku tak dapat sponsor. Tapi aku dapat support daripada Okey. Azlani. Thank you lah ni. Okay. Macam okay, saya nak tanya abang pemilihan kasut macam sepanjang abang Acid. di sponsor oleh ASICS kan. Bagi abang, saya nak tanya dua kategori, mungkin dua kategori lah. Untuk abang kasut daily trainer apa ASICS yang paling abang suka lah, yang paling Wah, lupa dah soalan tu kan. Alright. Weh. Betul bang. Weh. Yeah. Okay, apa pun abang nak ucap sikit terima kasih kat Acid lah. Yes. Apa pun Acid dia banyak support lah abang dengan atlet-atlet yang ada dah sekarang macam Ajit dan yang Yeah. lain-lain lah. Hmm. Daripada tahun 2016 tak silap. Hmm. Mula-mula dulu Acid Malaysia belum ditubuhkan lagi. Abang duduk bawah Alisan tapi memang pakai Acid je. Oh. Bawa Acid. Bila Acid Malaysia ditubuh tahun 2018 tak silap. 2018. So yang Datuk Mirul ni dia hantar abang daripada Alisan pergi ke Acid Malaysia. Acid Malaysia. So Acid Malaysia lah abang duduk sampai sekarang. Alhamdulillah apa yang daripada barang Acid sekarang ni dah makin bagus lah. Ya, Kualiti dia tu alhamdulillah. Improve lah. Sebelum Memang abang improve pakai banyak. ASICS, abang pernah pakai brand lain ke? Ke memang tak pernah? Ah, Memang ASICS Bawah hidup mati ASICS 2016 abang ada pernah pakai Brook apa semua. lah. Oh. Tapi tak mau nak cakap apalah. Itu pas. Okay. Untuk Acid alhamdulillah sejak abang pakai susah nak kena injury. Abang pakai acid sebelum abang ditaja sepenuhnya oleh acid. Betul? Betul. Okey. agree. Yang tu setuju. So sampailah abang ditaja oleh betul-betul Acid Malaysia. Acid-nya. So memang dari dulu sampai sekarang pakai susah nak kena injury lah. Kasut Acid ni dia banyak yang macam yang daily training ni memang bagus. Apa dia tanya? Dia tanya tadi apa kasut dia tanya? Tak tahu kau. So dulu kan dia ada gel. Kan dia banyak kasut gel daripada Nimbus, daripada Nova Blast, daripada Cumulus. Lepas tu Glide Ride. Glide Ride. Glide Ride tu abang memang suka pakai. Glide Ride Saya- mana? Glide Ride. Aku sebenarnya dah tahu dah jawapan dia apa. Glide Ride ni Glide Ride. dia model yang macam orang tak pasang sangat tapi Dia Glide Ride ni sebenarnya Glide Ride ni bagus. Abang memang suka pakai pasal dia bentuk kita punya cadence. Sebab dia punya kasut tu memang dah ada bentuk orang kata macam cadence tau. So mana yang lari selalunya pakai tapak ke tumit ke, lama-lama bila dia pakai kasut tu mungkin dia akan guna form dia foot depan. Form Okey. depan. So memang banyak abang kalau pakai long run ke pakai Glide Ride tu, Nova Blast, apa Cumulus dengan Nimbus. Itu abang selalu pakai untuk daily training. Glide Ride Glide Ride. Kau tak pernah dengar kan? Kau Tak tahu pernah. aku tahu daripada mana? Mana? Aku tanya Azlan ni, cakap dia macam nak bagi Glide Ride tapi time tu tak ada size. Dia cakap ni Abang Maizal suka gila kasut ni. Ah, Walau gila. rat. Dia cakap so aku
Azani yang beritahu aku ni, aku nak dengar daripada Abang Betul Muazzaz lah. sikit. Macam So, ya, macam kau lah. Tapi memang betul lah. Ni Ya. tolong lah ni. Glide ride satu. Glide ride. Oh, tapi aku ada lagi spoiler. Eh. Nah, this year akan ada Glide Ride Max, tak silap aku nama dia. Dia macam model yang dia Improve lah. Dia macam improve lah, from Glide like Ride Nova Max. Blast 3 ke Nova Blast 4. Yes, so Tapi dia macam tak, update. bukan Nova Blast 3, Super Blast. Super Blast. Nova Blast ke Super Blast. Super Blast tu. improve. Tapi aku dapat info kat Super Blast tu mungkin lambat sikit kot, Julai ke macam Jun tu. Julai lah. And Super Blast tu tak silap aku dia dah start ada carbon plate. So siapa yang ada Wow. Super Blast, Mantap. siapa yang suka Super Blast 1 mungkin takkan suka Super Blast 2 lah, sebab dia ada, tak silap aku lah, dia ada dah start ada carbon plate. Oh. So macam abang suka Super Blast tak bang? Super Blast. Super Blast. Boleh tak nak. Hmm. Tapi abang better pakai Nova Blast 4. Oh, nombor abang suka. Sebab dia lebih tebal sikit depan. Dia ada Dia lembut sikit. dia lembut sikit depan. Bouncy dia tu lebih bagus sikit lah. So kalau buat long memang pakai Nova Blast memang sedap. Saya buat badan besar. Sebab Super kita Blast. kat KL banyak training atas road kan. So kita perlu lah kasut-kasut yang macam ni. Betul. Memang perlu. Kalau kecuali kalau macam abang balik kampung training kat sawit ke apa kan, dalam sawit lari atas tanah. So kalau kasut kita punya mileage habis pun tak apa lagi. Susah nak kena injury lagi Dia sebab lembut kita lagi pijak atas tanah. So bila kita duduk kat KL, kita jalan tar semua. Betul. Abang pernah kena Achilles tendon koyak sini. Dia koyak kecil-kecil. Micro tear. Terlalu banyak mileage tapi training atas road. Abang kalau kat Keras. kampung lari kat dapur sawit atas tanah. Itu rahsia tu. Macam kat Kenya. Dah itu rahsia tu. Macam kat Kenya tanah oren kan. Tu kalau abang ada buat timing pelik-pelik sikit kalau balik KL ni, tu abang balik training kat sawit lah tu. Dia punya rahsia tu dia lain macam sikit. Kalau training kat sawit ni. Dia punya satu, kita pakai tenaga yang banyak. Macam 2 kali ganda kita lari atas road. So bila atas tanah ni, dia fleksibel dia tu memang berat. Berat. Dia mendap ke dalam Mendap. kan. Kita nak tolak. Tapi dia kuatkan kaki. Dalam masa sama oksigen pun bagus dalam sawit kan. Pokok Hutan. hijau. Oksigen bagus. Oksigen pun Kena bagus. cari tempat sawit lah kat KL ni. Aduh, kita kena lari dekat ni. Salak dekat Salak Tinggi. Situ banyak kelapa sawit. Abang buat workout ke interval ke semua dalam sawit. Tapi itu kelebihan. Itu rahsia Itu rahsia lah. Itu Tapi rahsia tak apa. dia. Bagi je lah. Bagi pun tak ujung-ujung. Cuma bagi macam-macam. Tapi aku tak tanya apa. tadi kalau tak tanya tak dapat. Thank you. Tapi aku baru tahu pasal yang glide tu. Aku Glide check Ride. dengan Lani Dia lah. model yang orang tak dengar sangat. Orang tak dengar. Tapi dekat market still ada semualah. Dah tak banyak aku rasa. Dah tak kalau banyak ada pun Glide Ride. Bila kadang-kadang bukan apa sebab company pun dia akan fokuskan kasut yang boleh. Dia punya bouncy pun bagus. Bouncy Glide bagus, tu. Dia bagus. Mm-mm. Dia memang bentuk kita punya lari tu. Bila kita dah sampai tahap tu, kita pergi. Lepas ni Dia move. Dia kasut tu dia pergi boleh move kita punya ni. Lepas ni masuk dalam grup Facebook runner. Ada orang tanya ke Asik, bila kasut glide yang nak keluar? Aku tahulah tu kalau dia tanya tu. Lani pun cakap, kau sembang orang dah tanya kasut ni bila nak keluar. Tu lah sekarang pun tengok. Dulu masa pakai nak pergi race, kita ada 451 gel 451. Gel 451. Masa tu tak ada carbon plate pun. Lepas tu gel 451 sebelum gel 451 tu sorti apa semua tu kan. Memang nipis je. Nipis je. Dulu heran tau. Dulu walaupun kita pakai kasut nipis, tak ada carbon plate sekali pun, tapi timing padu. Timing padu. Sekarang ni banyak teknologi yang dah banyak bantu untuk kita lebih laju lagi. Tu yang dia Tapi orang nak mungkin buat tak- human below 2 hours tu sebab the technology is so advanced nowadays. Tapi kita tak boleh break. Paling baru pun 2 jam 5 kan. 2 jam 35 second. 2 jam 35. Tapi memang tu muda lagi tau. Macam abang Muda lagi. Muda lagi. So macam ada banyak potensi lagi. Sebab Kita muka dia nampak tua macam biasa kan. Belah sana kan. mata merah macam Mata high. merah. mata kan. ni. Nak tanya juga ambil ketum ke. Nama dah keep tu. Jam. Nama kita. Ketum. Ketum. Tapi mata dia memang merah nampak. Tu. Man. Tapi dia muda dia 21 itu lah. Satu lah. 21 24 itu lah. Satu sini dah main full. Gila. Tapi bila tadi yang abang cakap pasal budak muda,
marathon awal pasal jantung tu pasal agak orang yang dengar semua pun boleh Kena. ambil iktibar ataupun ambil alert Ya, benda tu. Pasal apa kadang-kadang because of kita sibuk nak push anak kita kan, macam yelah bila lari nak push. Kita tak tahu yang the boundaries for budak muda nanti efek dia bukan lama. Contohnya kita kata another 6 years boleh nampak efek. Budak tu sebenarnya baru 22 tahun kot. 20 Macam abang pun 24 lah. ada anak-anak tapi abang tak paksa untuk lari. Tak. Betul. Dia orang abang tak pernah pun training anak abang ada 2 orang yang dah darjah 4, darjah 5, darjah 4 dengan darjah 5 sekarang ni. Dua-dua kalau pergi Melantang Desa menang lah pula. Tapi tak pernah bawa training pun. Mungkin Jen lah. Jen bapak dia. cantik. Ke cikgu tengok apa? Bin Muhaizam. Batul. Tak pernah bawa training. Laju lagi. Tengok Bin Muhaizam Muhammad. Cuma abang kadang-kadang balik bawa dia pergi taman. Macam ni lari. Kena guna. Adalah sikit-sikit bagi tentu lah. Tak ada bagi plan training untuk dia nak training untuk pergi jadi atlet apa tak ada lagi. Tu kira pentingnya pergi MRC tu. Bagi sikit-sikit pun anak abang dah menang Melantang Desa lah. Kita bagi dia punya asas dulu. Ya, betul. Kita tak push belajar sangat. tak push sangat. Ya, Kita belajar dulu sikit-sikit. budak-budak tak boleh nak terus bagi semua. Itu yang risau tu bukan apa. Bila aku tengok benda tu dia bincangkan dalam grup Facebook, aku macam bukannya budak ni muda lagi kan. Itu yang aku saja tanya abang bila abang cakap pasal jantung tu macam betul juga. It make sense lah kan, because you're pumping your heart. Betul. Ya, pada usia yang jantung tu pun macam Pada usia yang terlalu muda lagi. so macam Muscle pun belum matang ni. Tak orang kata tak keras macam kita lagi lah. Betul. Macam kuda lah kan. lepas tu kena Kuda kerja muda. keras. Jantung kena kerja keras. Macam kuda muda lah. Dia bila sampai satu tahap baru dia bawa pergi berlumba. Lepas Macam tu kuda. bila sampai tu masa dia takkan berlumba Dia dah ada walaupun dia pencen power. lah. Dia akan pencen. Dia Dia kuda pencen. racing pencen. Dia sampai satu tahap baru pergi baru tak boleh kita nak move awal-awal. Tak payah kalut-kalut lah. Tak payah kalut-kalut. Tak Kena payah datang. kalut-kalut. Mak tahu Tapi abang mana kata kalut-kalut? Abang kata tak payah kalut-kalut. Mungkin parents dia kata awal tak kalut. Okay guys. Ini aku rasa kalau ada lagi soalan kita sambung part 2. Okay. Last. 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 Okay, janji. Okay, last. Janji. Okay, dah tahu pasal daily trainer. Saya dah tahu dah kasut yang abang akan jawab ni. Tapi saya nak abang macam explain juga lah. Macam kalau untuk kasut racing, abang suka kasut Asics apa? Tadi daily trainer. Betul Saya lah. 2 tadi kan. 2. Okay. Bang. First dulu memang duk pakai yang lama sebelum keluar carbon plate Sebelum keluar carbon plate 451 lah, gel 451. Lepas tu bila keluar prototype yang ada carbon plate metal racer yang pertama. Oh, metal. Abang dah buat pakai. Kira atlet Malaysia masa tu abang seorang lah dapat pakai. Pergi SEA Games, pergi tapi warna hitam lah prototype. Prototype memang warna hitam. hitam. So memang tak nampak sangat dia punya lambang tu. Tapi metal memang bagus lah dengan ringan dia. Dengan dia ada carbon plate. Dia nipis sikit. Dia tak macam sekarang ni yang metal speed sky kan. Metal speed sky dah tebal dia punya cushion apa semua. Dalam pun dia letak dalam plate dia. Yang ni nampak kat luar ni. Yang metal racer yang abang pakai. Daripada tepi dia nampak plate dia. Daripada tepi dah nampak lah. Carbon plate tu. So metal racer tu abang pakai masa KL Marathon. First abang ambil pakai sebelum pergi SEA Games lagi. 2 jam 35. Itu ada bukit punya timing tau. Tapi dapat 2 jam 35, 30 lebih macam tu. So memang tak tahulah mungkin tenaga ke muda lagi apa kan. Tapi sampai sekarang ni 2 jam 35 tak ada orang, sampai abang pun tak boleh buat lagi. Abang boleh buat 2 kali. 235 tu tahun 2018 dengan 19 tak silap. Lepas tu dah tak masuk ni, dah tak boleh nak buat dah. Walaupun pakai yang terbaru ni metal speed sky kena bawa balik kasut tu untuk abang. Kena bawa balik Tak untuk tahu abang untuk abang break balik. Sebab yang adik-adik baru pun tak boleh nak pergi move timing macam tu. Walaupun jalan dah flat kan ni. Betul. Dah tak ada road KL Standard Chart dah ubah dah jadi flat road, banyak flat road. Jangan cakap flat bang. Saya naik itu dah penat kat bang. Mana ada Penat kan? Adalah sikit. Menangis Tapi lah. kalau yang dulu Bukit Tungku memang tak ngelak. Betul. Betul. Bukit Tungku tu 2 tahun ujung sebelum dia bagi. 2 tahun sebelum kan. 2 tahun sebelum. Bukit Tungku memang tak ngelak. So banyak drop pace kat situ. Tapi abang boleh stay maintain.
Mungkin masa naik tu ada slow sikit. Masa turun tu memang lanjut. So that is the best shoes untuk abang. Best lah. Sebab Apa pergi nama dia tadi? Meta Racer. Meta Racer. So pakai Meta Racer. Meta Racer. Yang Oh. first dia buat ada carbon plate kasut exit. Uyuh. Lepas tu pergi SEA Games Filipin. Abang nombor 3 dapat bronze medal juga. Macam Kasut tu juga? kasut tu juga. Sebelum tu yang 2017 yang abang dapat medal yang pertama lah yang dalam maraton selama 44 tahun. Itu tak pakai carbon plate lagi, itu pakai Tata Jepun. Tata Jepun. Cuma dia okey, nipis. Cuma dia ada sikit sakit tapak kaki lah. Sebab dia mungkin Nipis kan. Tapi lanjut kat sampai habis. Kira dulu punya teknologi nipis is better. Nipis betul. Nipis better. Lagi nipis lagi pergi. dulu. Dia orang tak fikir pasal tapak kaki sana. Maybe the science of technology during that time not so advanced kan. Yep. Sekarang ni dah makin tebal, makin kedobok. Makin orang gila lah. Macam tu. So, Ya 3.0 now 5 mm kan. Sampai kan yang paling baru 5 mm lah. ada undang-undang kalau masuk track 50 mm sorry 50 mm. tu lah, sampai masuk track pun tak boleh pakai yang terlalu tebal. 50 mm tak boleh dia kan. bila masuk track tak boleh pakai. Untuk ada lebih pada berapa inci tu dia tak boleh pakai. Kalau dia buat time qualified. Dia punya time. Disqualify. So macam sekarang abang paling suka untuk race still Magic Speed lah. Metal Speed Metal Speed Sky lah. Itu memang bagus lah sebab habis lari pun tak sakit apa. Betul. So dia okey lah. Tapi saya pasal tu soalan. Ni aku nak tanya soalan. Abang kurang pakai Magic Speed. Magic Speed ada. Tapi Magic Speed ni abang tak pakai untuk race. So abang pakai untuk training macam nak buat interval ke. Speed abang lah, speed session untuk lah. speed lah, speed session sebab dia memang khas untuk training. Workout. Dia bukan racing pun. Dia bukan racing. Memang Racing dia Metal Speed Sky ataupun Metal Speed 8. Oh, Metal Speed Edge abang pakai Metal Speed 8 abang pakai. Tapi kalau road yang berbukit sikit lah. Sebab dia cadence. Aku lupa. What is the difference yang Sky dengan 8 ni dia nipis sikit. Beza dia untuk type of runner sebenarnya. type of runner. Kalau Metal Speed Sky ni untuk jenis yang cadence runner. Cadence runner. Metal Speed Sky untuk straight line runner. Metal Speed Edge untuk cadence runner. Runner. Macam aku step aku memang kecil tapi banyak macam lipas. So memang aku sesuai pakai Edge. Tapi aku macam recently aku baru perasan sedikit kelemahan Edge lah. Bila dia nipis, dia cushion kurang. Cepat kalau kau main half or full, mungkin dia tak very friendly lah untuk kau tahan dia ni. And sebab aku perasan enggak, kaki aku mungkin kena bekerja lebih sikit dekat Edge. Masa awal-awal dulu, time aku baru dapat Sky dengan Edge untuk test, aku rasa memang Edge very natural untuk aku. Very senang nak lari. Sebab aku memang cadence runner. And aku pakai Sky, form aku macam goyang sikit lah. Sebab dia tinggi. Satu, lepas tu dia more to strike punya length kan. So memang awkward sikit lah awal-awal. Lepas tu bila lama sikit aku training, aku dapat kasut tu dalam bulan 9, bulan 8 tahun lepas. So dekat 6-7 bulan baru aku betul-betul rasa the different lah. Mungkin sebab kasut tu tak break in lagi, aku tak biasa lagi ke apa. And bagi aku kekurangan Edge is dia kurang cushion. Betul. And kalau nipis sikit. yes, dia nipis. So dekat bahagian forefoot tu kau boleh nampak dah Sky macam kau dah bawa sangat depan. Yang Edge dia nipis sikit. So kalau kau main Edge untuk 5k ke 10k ke maybe okay lah. Maybe okay. Kalau kau main half or full, aku rasa even for cadence runner, aku akan still go for Sky after this lah. Sebab aku sebab tu aku decide banyak yang recently aku banyak pakai Sky balik. Sebab aku dah macam rasa Sky is better for longer distance lah. And itu kelemahan Edge yang sebelum ni. Tapi spoiler lagi je. Spoiler. Okay, tak silap aku bulan 3 akan keluar Meta Speed 3 lah, which is an update to the sekarang punya Meta Speed kan, Sky dengan Edge. So diorang dah improve lah. Even dekat Edge pun dia punya sesuai untuk yang cadence. Yes, sesuai untuk cadence, tapi cushion dia dah lebih sikit. So even for cadence runner, kau still boleh bawa Edge for longer distance lah, for half or full.
sebab cushion dia dah ni, and foam dia pun a lot softer kan, so less. Dia masalah kasut nipis ni, kau akan rasa cepat koyak kaki kau, cepat kau Betul, macam panas. cepat rasa berat lah, Berat. cepat rasa berat. Tapi bila cushion tinggi ni, tu yang pakai Super Blast, Itu lantun-lantun. aku punya favourite sekarang. Saya favourite sekarang kalau long je, tak payah long lah. Lebih 10 je, Super Blast. 10 Cuma dia, saya tak kisah pun sebab ada orang kata itu kan disqualified for race Ya, kan. betul. Kita bukan masih Bukan podium. Kita nak lengkapkan kita punya sebelum cut off time je. Tapi saya cakap tu orang, more than 15 memang Super Blast is my so far sekarang lah. Betul. Aku rasa aku lagi selesa Super Blast daripada Nova Blast. Sebab mungkin faktor berat. betul. Jadi dia lagi selesa. Tapi mungkin sebab berat badan kau lah, foam tu untuk orang yang ringan dia akan rasa macam keras sikit kalau Betul. Super Blast. Tapi orang yang berat, kau dah Dah tekan dah tu, compress, dah rasa dia okey. terus jadi macam sky. Ya, Sebab betul. tu tebal. Bila aku naik, dia jadi macam sky terus. Betul. Sesuai. Tapi memang that is the most. Yes. So far memang tu kasut favourite aku sekarang lah. Super Blast bagi aku macam dia best untuk buat long run yang laju sebab cushion dia cukup. Lepas tu dia firm sikit tau. Dia tak terlalu Yes. lembut. Kalau kasut yang terlalu lembut bagi aku dia macam energy wasted. Kau mendap Nimbus lembut sikit kan. Nimbus lembut so sikit. dia tak sesuai untuk pergi speed yang terlalu betul. laju. Terlalu laju. Kasut Easy, terlalu okay. lembut macam bagi aku Easy. okey. Dia macam certain brand yang racing shoe dia pun lembut. Terlalu lembut memang aku tak minat sangat lah. Sebab dia habis energy dekat mendap itu je. Aku tak ada. Memang Super Blast for long. Sebab tu saya selalu kata, if you fat and fast, Super Blast. Super Blast. 11 kan. Pasal dia protect pasal aku. Nama pun super. Masalah lutut. Yeah. Bagi orang badan besar, problem paling penting kita orang risau lutut. Betul. Jadi bila you Protect. pakai carbon plate banyak sangat pun, dah tak laju. Lepas tu pakai carbon plate, lagi masalah. Kan? Sebab what's the point you pakai carbon plate kalau you punya time still more than 430, 445. Pada aku lah. And memang itu pun pernah dibahaskan oleh mereka-mereka yang pakar, macam bukanlah pakar tapi banyak talk yang bercakap kalau kau more than 5 hours tak perlu pun carbon plate. Buat Betul. panas kaki lama-lama sampai 5 jam. Betul. Macam aku pakai kasut carbon plate 5 jam. Kau pakai kasut carbon plate baru 2 jam 45. Paling lewat pun 3 jam. 2 jam aku extra. Betul. Kan? Yes. Macam Tapi abang lagi lah. Aku bawa 3 jam dia. Cakap okey je carbon plate. Memanglah abang okey. Abang pakai 2 jam setengah, 2 jam 40, 2 jam 45. Saya 5 jam bang. ya betul. Kan? Jadi obviously saya akan rasa impact dia on the lutut lah. Ya betul. Okay guys. Aku pun tak recommend lah untuk orang yang beginner pakai carbon plate sebab Betul. dia tak efisien pun. Aku tak pakai dah sang. Ah. Sebab aku pakai Super Plus. Yeah. Thank you to Azlani lagi. Tu aku recommend lah. Super Blast Siap Azlani memang. Bani. Azlani. Tapi saya cakap tu lah. Yeah. Kita tak adalah sponsor ke seeding ke, tapi dia always Siap dapat dia. kasut yang aku nak. Itu Yeah. aku happy. Tapi aku nak akan minta dia kasut yang abang ni minat. Apa tadi? Glide Ride. Glad right. Glide Ride. Glide Kejap Ride. aku DM. Dapat Glad right 3 pun okey lah. Glide Ride 3 Okay, aku akan Yang pastikan. sekarang berapa bang yang bang suka tu? Glide Ride. Yang last ni Glad right 3 kan? Glide Ride 3 kan? 3 yang dapat baru ni pun dia bagi Kau ada? Glad 3. Aku tak ada size Glide Ride. So sebab dah ujung-ujung dah, time aku join A6 pun time tu Glide Ride macam dah Dah banyak habis kan. lah. Betul. Aku memang tak pernah tahu tu. Tu lah model Glide tu Ride Thank rare you for sikit. the question. Yeah. Mesti lepas ni ramai orang cari Glide Ride. Kata, Glide saya nak Ride. pakai Abang Moizah selalu pakai Easy tu. Pening budak tu kan. Glide Ride. Kan. Post. Tapi Abang Mazhar cakap dia suka Nova Blast 4 kan sekarang. So boleh cari Nova Blast 4. Okay, ni orang lah. Boleh. Tapi kalau kau macam cakap dia, aku ulang balik. Kalau kau laju dan gemuk, Super Blast is the best. Dia super. Abang tak rasa sebab abang ringan. Betul lah macam kau cakap kan. Kalau macam ni, takkan rasa kan. Okay guys, ini kita dah daripada penghujung dah sambung balik. Kau tahu aku Sambung cakap, kejap lagi kita orang sambung balik kat bawah. Ni sambung balik kan nasi kandang beratuk. So jangan lupa Bos dengan belanja. ada hal ya. Jangan lupa like, subscribe, share. Kalau ada apa-apa komen, tak puas hati DM. Yang tu kena DM. Okay, kita jumpa di episode seterusnya. Thank you so much Abang Moizah. Alright. Thank you so much Aziz. Okay. Really Alhamdulillah, terima kasih juga. Hopefully apa yang jemput. kita orang kongsikan ni, ceritakan ni boleh bagi manfaat kepada korang dan improve korang punya running journey dan memberi semangat juga untuk korang. Macam tadi dia kata lah, hanya mati boleh pisahkan lari ni. Kan. Betul. Okay, jumpa di episod akan datang. Ciao. Ciao.